Dan kata setengah ulama ahli sunnah wal jamaah, dan kata ahli sunnah, yakni ulama-ulama yang ikut jalan-jalan dan tarikh dan telapak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama ahli sunnah, apa ulama ahli sunnah? Yakni ulama-ulama yang turut telapak dan jinjak lapak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telapak ini dia bukan seorang. Wal jamaah tu makna kumpulan yang besar, kumpulan yang ramai, jumlah yang besar, jumlah yang ramai. Maka sepakat dengan hadis Nabi kata la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak berhimpunglah oleh umatku ni, murad dengan umat kita ialah ulama daripada kalangan bagi umat itu. Tidak berhimpung ala dhalalah, di atas kesesatan. Dan kata setengah ulama ahli sunnah, yakni ulama yang turut jinjak lakuh dan telapak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi akan lagi wal jamaah, dan ulama tu bukan sedikit, kumpulan yang besar. Dia katakan radhiyallahu anhu. Ulama ahli sunnah ni lah. Jadi ulama tu telapak Nabi, jinjak lakuh Nabi ni. Dia katanya dan setengah daripada khata, daripada salah. Mana khata itu dimuharratkan. Dan setengah daripada khata, yakni setengah daripada kesilapan dan kesalahan. Setengah daripada kesalahan dan kesilapan itu murad dengan khata'in. Apa khata'in? Yakni satu kesilapan dan kesalahan. Khata' mana? Yang sangat yang sangat zahir itu, yang sangat timu dan zuhir dan lahir itu. Khata' sangat duk timu, sangat duk lahir, duk zuhir. Lagi pula khata' saat itu sangat zuhir itu, orang yang mengucap iyo yang orang tu duk mengucap, duk berkata. Dia duk berkata, dia duk mengucap lagu dah. Mengucap dengan jazim, dengan putus. Lagi pula dengan 100%. Dengan putus dia kata-kata ni tak ada sok dah. Tak ada sok kata lek tu tak berat, lek ni berat, lek ni tak. Berat sebelah balik kata yo. Yo jazim putus 100%. Kata lagu ni. Misalnya kita tak ni kalah ni misalnya. Ni kalah ni. Jazim betul-betul tak usah kata kalah tak boleh dah. Kalah 100%. Dia mau kata tak kalah, kawan dah. Kawan 100% kata kalah. Gambar dia orang panggil kata dia ucap dia dengan jazim, kata nak tengok. Bahawasanya si fulan, kata itu tak? Bahawasanya si fulan itu seorang itu, marak semurak dengan si fulan, seorang itu. Siapa dia seorang itu? Waliyullah ta'ala. Seorang itu waliullah. Dia kata tu jazah, kawan kata dengan putusan ni, kawan kata dengan yakin ni, kawan kata dengan 100%, demo tu wali. Mana si Zaid tu masalah. Ataupun si Abdullah dia kata dengan jazah, dengan yakin 100%, demo tu wali. Ni orang panggil kesilapan yang amat besar, kata ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita lagi menentu seorang saat itu kata dia tu wali dengan jazah, dengan putusi, dengan 100%. Ini salah satu daripada ucapan, daripada perkataan yang sangat-sangat salah, yang sangat-sangat silap. Sebab apa? Tengok. Sebab kalau seorang tu menentu, dia mau tu wali. Mungkin mana kata dia wali? Cerak wali. Wali cerak ni 100%. Dia kata dengan putusi lagu tu 100% lagu tu, maka ulama ahli sunnah kata orang yang ucapkan masa terang lagu tu, si fulan, si Zaid, si Abdullah, si Karim tu, dia wali. Maka ini salah satu daripada kesilapan. Kenapa boleh kata khata'? Ilat pada khata'in. Kenapa boleh kata sangat salah? Kenapa boleh kata sangat kesilapan? Kerana bahawasanya tak rajam awliya Allah itu, kerana bahawasanya awliya Allah itu, awliya Allah ni waliullah itu terlebih sangat. Apa kira baca samud dah, apa kira baca simud dah, sangat sirnya tulis luar. La'ala sawab sirrun. Bukan samud, bukan simud dah, sirrun tulis luar. La'ala sawab salah sikit, dia tak meming saya kau di tengah-tengah di antara sin dengan ra. La'ala sawab sir. Kenapa boleh orang kata, lagi pula orang saat ni dia kata ingin jazah. Kata waliullah saat ni tu orang dia kata kan? Dia kata seorang waliullah juga, dia ni sianung.
Zaid ataupun Abdullah ni ataupun Karim ataupun Yusuf ni, dia juga jadi wali. Jazil dengan sepatut-patut kata dia wali. Maka orang kata lagu tu, maka itu dikatakan sangat-sangat salah, sangat-sangat silap. Kenapa? Kerana masalah waliullah itu terlebih sangat sirnya, sangat sembunyi bagi kata waliullah. Kita nak kena tu kata dia tu waliullah dengan betul-betul, dengan jelas-jelas, dengan satu kata tak boleh. Kenapa? Masalah kerja waliullah sangat sembunyi, sangat tersulit, sangat dirusiakan. Sangat sir mana? Sangat sir sani yang tiada mengetahui akan dia, akan waliullah ataupun seorang tu waliullah. Tak boleh nak tahu dia saat ni malaikat Allah Ta'ala saja. Malaikat tu saja yang boleh tahu dia wali ni. Pas dia pergi menentukan si Karim tu wali. Pas muncul mana? Kalau tengok dia hari tak ni tu, nampak berjalan taat. Ataupun dia saat ni tu pergi situ sekelip mata. Ya ataupun cerak ni, jatuh beratur ni, kata dia tu wali. Maka orang kata lagu ni, ulama ahli sunnah kata orang tu sangat sesat dan sangat salah di dalam perkataan dia. Kerana masalah tiga wali ini tidak boleh tahu dan tak boleh mengetahui melainkan Allah Ta'ala jua, Allah Ta'ala saja. Kerana tiga wali ini sangat-sangat disembunyikan oleh Allah, disulitkan oleh Allah. Tengok. Kerana bahawa seaulia illa itu orang panggil satu perkara tidak mengetahui malaikat Allah seperti sekalian perbuatan. Seperti sekalian perbuatan mana? Yang digaib, yang disembunyi dan disuliti oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala suliti, tak ada siapa dia boleh tahu malaikat Allah. Rupanya dia nak mati esok, tak ada dia boleh tahu. Kalau tak boleh tahu, muai kita tak boleh tahu. Mu nak nikah habis sikit lagi. Misalnya hari nikah ya, tak ada siapa dia tahu. Nak boleh orang mana hari lagi. Benda ni benda Tuhan gaib. Benda ni benda Tuhan suliti. Benda ni benda Tuhan rusiakan, tak ada siapa dia boleh tahu. Supaya juga tiga wali satu perkara yang sangat-sangat disembunyikan. Supaya tak esok dia nak mati. Tak ada siapa dia tahu. La ya'lamuhu illallah. Tidak mengetahui akan seorang nak mati malaikat Allah. Esok dia mati, esok dia kaya, esok dia jatuh pakai kayu, esok dia balik mutu, esok dia belakang kereta. Tak ada siapa dia boleh tahu. Ini daripada perkara-perkara yang digaib, disembunyi, disuliti oleh Allah. Supaya dengan perkara, supaya juga dengan perkhidmatan wali. Lepas tu kita nak pergi totok, nak pergi meletup, kita ingin kata, oh dia mali wali. Tak boleh, salah sangat. Tengok yang tiga. Dan ketahui olehmu bahawa sesekalian perbuatan yang membinasa ia. Tarik depan ni. Tarik ni mana? Luar. Dia ada. Mana? Luar lah. Jahat. Ada boleh baik je. Main saya nak main bola. Dan ketahui olehmu bahawa sekalian perbuatan yang membinasa ia akan ada itu 7 perkara. Ini perkara-perkara yang mencarikan ada, yang membinasa ia yang perbuatan. Tak boleh. Dan ketahui olehmu bahawa sekalian perbuatan, perbuatan mana? Yang membinasakan ia, yang mencarikan ia perbuatan akan ada kebiasaan. Perbuatan ni orang panggil mencari dan membinasa, mendedahkan adat kebiasaan orang. Mana benda ni tak berlaku pada manusia kebiasaan. Mana? Itu 7 perkara. Ada 7 perkara. Tengok. Dan iaitu 7 perkara ni. Apa dia? Mu'jizatun. Mu'jizat. Mu'jizatun. Ya ni mu'jizat. Maka salah satu daripada perkara yang mencarikan adat, membinasakan adat kebiasaan, iaitu 7 perkara. Yang pertama mukjizat. Mana? Iaitu 7 perkara ni. Mu'jizatun. Dikatakan mukjizat. Ni orang panggil perkara-perkara yang berlaku pada para nabi dan para rasul. Ini pada awliya tak berlaku. Begitu lah. Mana? Seperti air tubik kot jari Nabi. Bos kita ni misal, mukjizat.
Maka air tubik kok jari Nabi, tika Nabi honda dalam satu batik, air tubik macam di ujung jari Nabi. Tubik berupa beli. Ni dia ni. Ni orang panggil mukjizatun, cara membinasakan adat dan mencarikan adat pada manusia kebiasaan tak berlaku. Dan irhasun, irhas. Ni orang panggil cara mencari keadaan juga. Supaya kita kata buat berlaku masalahnya, di wali-waliullah irhasan itu mana? Yang memang tulah tu. Tapi hak dia tak panggil mukjizat. Berlaku pada orang yang apa? Orang-orang yang mulia ataupun daripada orang-orang yang apa dia? Yang orang yang wa amal kuat begitu ni seperti pertapa ini berlaku pada dia bernaik tengok udara, tubai tengok udara. Tu irhas juga tu. Irhas jadi satu perkara yang pelat pada adat ni. Jalan tak air tu umpama dah. Ataupun kita kata dia pakoh-pakoh tu dah. Yang jekah tu berdarah belah telinga dia masalah. Dia jekah, woi, kalau mu tak kerti, tu berdarah dulu tak telinga. Ini satu perkara perbuatan yang panggil perkara yang berlaku pelat di seorang. Tapi perkara ni orang kata biasa orang ni jekah tak ada kan. Tapi yang ni jekah, tu berdarah pokok telinga, tu berdarah pokok mata. Masalah. Dan mumawanah. Mumawanah ni orang panggil berlaku pada orang awliya illah, seperti gigi kemekas di mata, ataupun dia saat itu jalan di atas air, ataupun dia saat itu apa dia? Masalah kita tengok dia saat itu tupai di tengah udara. Ni mumawanah dengan irhas tu lebih kurang, tapi benda dia tak berlaku di mana di nabi-nabi, di masalah awliya lah yang berlaku di awliya illah. Dan ihanah ni orang panggil perkara yang Allah Ta'ala nak perhina. Seperti Allah Ta'ala jadi pada Fir'aun. Masalah dia saat itu tak berlaku dah. Tak bersermai 500 tahun. Ihanah ni Allah Ta'ala nak perhinakan dia. Supaya Namrud boleh terbang dengan gedor naik ke langit. Tak ada lah. Masa Namrud masa beribu-ribu tahun dulu naik gedor. Ibu keruk kan, lalu kita tengok keruk ada dah lagu stok dah. Ada pun lagu siya kita ni ada keruk. Sebab orang siya yang pakai apa? Dia pergi dengan keruk. Dengan keruk, apa keruk? Yang ni gedor. Gedor. Lepas tu Namrud ni, dia serupai anak langit kata Ibrahim, mu tunggu di tempat bumi ni. Aku nak pergi dengan saya mesti. Dia nak gedor tu supaya anak langit. Kalau dia yang nak langit saat ni tu, dia ambil anak panah dia. Dia ambil anak panah dia. Dia panah, kena panah. Nah, Tuhan Ibrahim. Panah kira tu kan. Maka Tuhan kata, hei malaikat, mungkin ambil anak panah Namrud, ditikirkan ikira. Dia panah ataupun dikenakan masalah dengan ikir di dalam lap yang ada di atas langit. Allah Ta'ala titah kepada malaikat-malaikat ambil anak panah dia. Dia panah kira. Tuhan kamu ambillah anak panah dia saat ni tu. Adalah dikena dengan ikir ataupun dikena ikir yang ada di laut di atas langit. Adalah pokiah sekarang malaikat ambil pergi saat ni tu. Pergi panah kena pada ikir yang ada di atas laut di atas langit. Maka malaikat lepas pokiah klik dia. Dia pergi. Darah dah di hujung anak panah dia. Dia lepas ada tengok darah. Tuhan Ibrahim apa dah? Tuhan Ibrahim mati dalam dia. Salahuddin. Baik. Ding. Langsung ke. Lagi pergi kau terik dah. Dah panah anak panah saat ni tu. Lagi kau terik ni. Dah panah kiam saat ni tu. Dah. Maka malaikat lepas mari saat ni tu. Dah. Maka dia tengok dia nak panah pucuk nak panah. Nak nampak ada darah. Dia klik nak mati. Dah Tuhan Ibrahim klik main bom ni. Tu buat dengan gedor ya. Ni tengok ni. Tuhan Ibrahim mati pun panah. Tak tengok darah dah ni. Ni tak pelik dah ni. Ni orang panggil satu kepelikan manusia kebiasaan nak buat tak boleh tubai nak dah langit. Tapi Allah Ta'ala beri pada Namrud ini ihanah. Nak menghinakan akan dia. Nak menjadi penghina lagi. Nak berkata kabur lagi. Sedap Tuhan azab dengan pengaku. Dan istidraj yang ni penguasa Allah. Tuhan beri pada seorang kaya, orang kafir. Ni orang panggil di atas jalan istidraj. Kaya pelat weh. Kaya pelat weh. Kedebel pelat. Siapa pergi tak masuk. Pelat lah. Orang ni tak ada semaya, tak ada apa. Tapi pergi tak masuk. Pelat lah. Ni orang panggil Tuhan beri di atas jalan penuh. Tengok. Kalau kita tengok dah. Kaki tak masuk. Rikai tak masuk. Betul tak masuk. Atok tak dirana. Pelat ni. Tapi Tuhan beri pada orang kafir. Ada tak? Rumah daripada hotel. Rumah daripada orang kafir. Nah, dia pakai untuk pungyo. Waktu dia mau hotel tak digano. Dia mau pisah apa belok. Berdebu tak masuk. Kelak tak? Berlaku pada orang yang bukan berini. Ni Allah Ta'ala beri dia tu. Berapa ni? Membinasakan adat kebiasaan. Tapi di atas jalan penuh. Dan pula perkara yang gapa mencari adat. Sihir. Sihir. Sihrin. Sihir ni orang panggil satu perkara
yang menutupi mata kita. Menutupi mata tu sini. Dan ilmu syahbizah. Apa ilmu syahbizah? Ilmu hitam. Dia panggil muandam. Dia panggil muandam. Dia panggil ilmu muandam. Ataupun dia panggil apa dia? Dia panggil main benda hitam. Ilmu hitam. Tengok. Daripada bahasa wali. Tengok sini. Maka wali ini, maka berkata ulama ahli sunnah wal jamaah, jadi ulama yang mengikut jejak pelapor bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat khata dan sangat salah. Orang berkata dengan jazim dan 100% kata sianum bin sianum. Seperti seorang ini waliullah. Dengan kata dia yang jazim putusi, maka sangat salah ini perkataan. Yang kata si Zaid ni, dia ni waliullah. Kata dia wali. Maka kata ulama ahli sunnah, orang yang berkata semacam ni, maka dikatakan kataan dia tu orang panggil khata'un qaulul khata', yakni perkataan yang sangat-sangat silap. Dan perkara yang membinasa dan mencarikan adat kebiasaan manusia dan pula tak berlaku pada manusia kebiasaan. Iaitu 7 perkara. Hang apa boleh? Pertamanya, apa dia? Mu'jizat. Yang keduanya ir'as. Yang ketiganya mumawana. Yang keempat ihanat. Yang kelima istighraq. Yang ketujuh sihir. Yang ketujuh ilmu syahbizah. 7 perkara ni berlaku pada seorang itu. Orang panggil mencarikan adat, membinasakan adat, tak berlaku pada adat kebiasaan. Makna biasa, makna kata manusia biasa tak berlaku. Mana? Seperti kita tahu mukjizat. 1. Mukjizat ni berlaku pada para rasul dan para nabi. Dia ni tak berlaku pada orang biasa selain pada nabi dan rasul. Hak ni Allah Ta'ala pilih dan jadi perbuatan pada Rasul dan Nabi. Mana? Wahiyya amrun khariqun lil adat. Ialah satu perkara yang mencari keadaan. Mana? Mislu khurujil min yadihi sallallahu alaihi wasallam. Seperti tubik air mata aku dari Nabi. Ketika peperangan Khandaq, Nabi celup jari dia, tubik air di dalam jari dia. Maka ini berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubikkan air ke jari. Dan pula wa isra'ihi lailatan ila al-masjidil aqsa, dan berjalan malam Nabi dengan borak. Waktu malam mana? Makna kata satu malam yang Nabi jalan nak Isra' Mi'raj. Jalan kagak dengan borak pergi kepada Masjidil Aqsa. Lepas tu Masjidil Aqsa dengan Baitullah dengan Mekah berapa ribu kilo? Beribu kilo. Kalau kita kalau jalan kaki biasa, Allah dah pakai masa berbulan-bulan. Tapi Nabi pergi kepada Masjidil Aqsa masa semalam ni. Maka semalam ni dengan borak ini satu mukjizat yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi. Lagi pula wa mi'rajihi ila sama'i sab'a. Dan Nabi naik lepas pada tu pada langit yang 7. Ini pula dikatakan mukjizat yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi. Manusia biasa boleh naik langit? Jawab kata tak boleh naik. Kalau berlaku kepada Nabi, orang panggil mukjizatun. Dan setengah lagi pada irhas. Irhas ni satu perbuatan pula juga. Perbuatan yang tak berlaku pada manusia kebiasaan. Mana seperti kata perkara yang pelik pada adat kebiasaan. Seperti berkata seorang lagi kuat, maka keluarlah orang yang mendengar suara. Orang dengar suara tu, maka tubuh darah kelinga, tubuh darah puk mulut. Dengan suara yang kuat. Ini berlakunya pada manusia, bukan Nabi, bukan Rasul. Yang pada waliullah, ada pelain pada waliullah. Dan mumawanah ni suatu perkara, suatu kerjaan yang Allah Ta'ala wi pada seorang hendak nak mulia akan awliya illah. Allah Ta'ala menjadi perbuatan mencari adat, tapi dia nak memulia kepada waliullah. Mana? Seperti berjalan di tengah air, tiada tergelang ia. Ini berlaku pada wali. Yang keempat, ihanah. Berlaku juga perkara yang pelik, tapi ini bukan pada wali, ini bukan pada orang soleh. Ini berlaku pada orang-orang kufar, orang-orang kafir dan orang yang zalim. Mana? Seperti kita kata dia nak menghina. Seperti orang kafir lah. Menghina orang kafir. Seperti terbanglah rela, terbanglah Namrud ke langit kerana dia membunuh Tuhan Ibrahim. Itu dengan gerda dia naik kepada langit nak bunuh Nabi Ibrahim. Ini manusia biasa tak berlaku. Tapi pada orang kafir, pada Raja Namrud, daripada dia, hebat dia, singa dia, nak gerda tu, nak ke langit nak bunuh Nabi Ibrahim. Tuhan Nabi Ibrahim. Maka lagu ni, orang panggil ihanah. Tuhan nak menghina dia. Tuhan nak jatuh dia. Apabila dia tu nak ke langit, dia tu bayar ni hebat dia. Dan pasal takapu, dosa dia kupa banyak. Tuhan sedap lepas dalam ngaku, ngaku. Itu nama tak? Tuhan nak menghina dia. Yang kelima, istidrak. Yakni Tuhan beri kayu raya pada orang kafir. Kayu pula. Kayu rapat dengan langit, kayu. Ada belakang kapal tu, ada kopor ada. Ada juga.
Boleh. Orang biasa tak ada. Ya ada apa kayu dengan kebun, dengan kereta, dengan kapal, dengan rumah. Pergi ke mana boleh kapal Dubai, boleh milik ni. Boleh tak? Boleh. Pak ni Tuhan nak ngurus dia. Tuhan tak nak menghina dia. Tuhan nak markah. Lepas tu Tuhan setok tengah. Mati. Tak? Ni kaya raya yang pelik. Yang terjenik sihir. Ni kita tahu lah. Kau dah ni. Cara menutup mata, menutup mata. Tak? Kadang-kadang pelik-pelik lah sihir ni. Tak? Sihir mana tu dia panggil kau? Cari kun. Jika baca Quran, cari kun. Tak? Dulu kun terosak ya amal eh. Nah, nak baca Quran tu apa orang kita pelik ni pelik tu nah ya. Kita nak ni kalau nak sikit dia tak buka. Nak mulut tak buka baca tak boleh. Tapi di dalam buka. Dah. Patut baca Quran lah sikit al-kun kat hari. Kalau buka sikit, luar sikit ni kun. Kalau kayu. Kalau bawah kayu, ataupun kalau tepi kalau mak luar sikit tu. Dan sejak nak tak terbuka, nak baca tak boleh, mulut tak buka. Mereka itu. Kalau sedih ni, ada tempat buka, boleh buka Quran, mulut buka. Oh, baca Quran yang ada pun juga. Dikir dah kelengah, boleh tak? Ni masalah sihir. Mereka itu tak nak baca Quran. Tempat tadi pun tak. Dah. Boleh lah. Jadi buat kau tumbuh bunga, kau ada. Nah, kau begok, kau bunga, begok, pak tumbuh. Bunga tu, boleh? Kalau kecap undang-undang dia panggil ada dua tu dia. Lepas tu dia jadi kobiso tu. Lepas tu lah tak ada berok ke bunga tu pekok tu. Malah. Dah. Kita berok tu pekok tubuh dah kan. Dia tak tu pekok tempat temu. Tempat dia di sebuah biso tu pekok tu. Masya-Allah. Nak jadi pelik-pelik dia begini. Baca Quran kena cari tu. Zikir kena cari tu. Ada yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Ilmu syakbizah, ilmu hitam lah. Ilmu hitam ni muandam. Bahasa dia panggil muandam. Nah, ilmu hitam ni yang main hatu, main jin, main apa macam tu orang panggil ilmu hitam. Kalau kat Indonesia boleh naik, boleh cuba, kalau dia pakai ilmu hitam, nak zina dengan mak, nak zina dengan adik, nak zina dengan kakak. Panggil apa? Ilmu hitam. Ilmu hitam dah. Panggil ilmu syakbizah, tengok. Dan ketahui pula olehmu bahawa sekalian awliya ilahi ta'ala yang diraib oleh Allah Ta'ala dalam bumi. Ni orang panggil wali-wali yang Allah Ta'ala buat yang Allah Ta'ala sembunyi, yang Allah Ta'ala pilih di dalam muka bumi. Dan betul boleh. Dan ketahui olehmu bahawa sekalian awliya ilahi ta'ala yang diraib, yang disembunyi, yang disusuk, yang disuliti oleh Allah Ta'ala, disusuk dalam bumi itu, yakni di dalam muka bumi ni. Tuhan susuk, tak ada siapa dia tahu kata dia wali. Tuhan tak ada siapa dia manusia tahu kata dia ni wali ko. Siapa dia, kau tak nampak belak tapi orang tak boleh tahu kata dia ni wali ke tak wali. Allah nak manusia tak boleh tahu. Tuhan susukkan akan dia di dalam muka bumi ini. 6 perkara. Mana? Pertama, wali nuqaba. Macam mana? Nuqaba jamak pada naqib ataupun naqbun. Asalnya naqib itu daripada yang panggil naqabah, itu mana satu pimpinan. Ini dia panggil pimpinan daripada awliya ilah. Jamaknya nuqaba wa'ala. Pertama daripada manusia ataupun wali Allah yang disembunyi di dalam muka bumi. Yang pertama sekali baca mana? Wali nuqaba. Datang ada fu'ala. Apa? Yakni ketua, pemimpin daripada awliya ilah, daripada orang-orang yang Allah Ta'ala kasih. Dan iaitu 300 orang dengan kata setengah ulama. Dan kedua, wali nujaba. Najabah. Nujbah. Adapun najab, najib, naqib. Ada tadira lah kada. Dan kedua, wali nujaba, namanya nama wali. Dan iaitu 70 orang. Dan tempat keduanya daripada wali nuqaba dan wali nujabat itu dalam negeri Mesir. Tengok mula wali. Kita bicara wali. Ni tengok. Wali ni orang panggil wali-wali ataupun orang-orang yang disembunyikan oleh Allah dalam muka bumi ni daripada pokok wali. Ada orang panggil ni, yakni dikatakan perkara ataupun awliya ilah yang disembunyikan Allah Ta'ala dalam muka bumi. Awliya Allah. Ni. Awliya Allah yang disembunyi. Dan disembunyi
dalam muka bumi ni. Yang sebenarnya yang pertamanya kau dah. Pertama nujabah. Wali nujabah ada nuqabah. Baca molek. Nuqabah. Nama dia tak kena tu. Nuqabah ini pimpinan daripada awliya illah. Daripada pimpinan itu, daripada pimpinan waliullah adanya 300 orang. 300 orang. Jumlah mereka dan pula bilangan mereka. Ada 300 orang. Tanah mulai 300 orang. Ingat mulai. Seperti ahli Badar. Seperti ahli Badar. Dan yang keduanya daripada wali nujabah. Nujabah. Yang ni apa kan? Ni 70 orang. Wali nujabah ni pada najib ataupun najabah atau najibun. Daripada pimpinan ketua-ketua daripada awliya ilah. Namanya nujabah. Wali nujabah. Apa dia? Ni 70 orang. Ada bilangan mereka. Apa mulai ni? Siapa yang jadi wali Allah satu hari nak bilangan dah. 70 orang. Tepat keduanya. Mendiami keduanya. Ni di negeri Mesir. Ni. Tanah molek. Nah, tengok. Ni wali-wali. Tanah molek. Tengok sini. Lepas tu dengar molek. Wali-wali yang Allah Ta'ala sembunyi di dalam muka bumi ni. Lepas tu tak ada siapa yang tahu kata dia wali-wali. Kamari yang pertama sekali wali nuqabah. Nuqabah ni pimpinan daripada Fuk Waliullah. Demo ni ada 300 orang. Duk musim di dalam dunia ni. Allah Ta'ala sembunyi di dalam muka bumi ni. Maka demo ni 300 orang seperti ahli Badar. Ahli Badar berapa? Ahli Badarnya 313. Ini di atas kaum utama ahli Badar 313. Kata setengah 314. Ini di atas khilaf. Tapi alal qaulil muqtamadi 313. Maka wali nujabah ni duk musim di dalam dunia ni. Mati sore, naik sore, mati sore, terganti orang lain pula dah. 300 orang duk musim di dalam dunia. Tak ada siapa dia tahu. Dan pula satu lagi wali nujabah. Nujabah ni 70 orang. Duk musim di dunia tak ada siapa dia tahu ni. Ni orang panggil daripada tentera Allah. Cuba kita tengok apabila berperangnya satu peperangan. Kadang-kadang dia mau tengok dalam peperangan itu dah. Mari cuk putih, naik kuda, patut kok piak. Supaya peperangan Badar. Ini orang panggil judu dalam taruhah. Tentera Allah yang kamu tak nampak boleh. Dan kamu dia fok-fok ni duduk mana ni? 300 orang daripada nuqabah dan 70 orang daripada nujabah. Mereka ini duduk mendiami tempat mereka ialah di negeri Mesir. Sebab tu kalau di Mesir sebab tu orang Mesir lah. Tapi mau duduk terlepas mana ni? Kadang-kadang dia semaya Mekah, kadang-kadang dia semaya di Syam, kadang-kadang dia semaya Pakistan, kadang-kadang dia semaya Madinah. Ni pun ni dia terlepas. Tapi yang tempat mendiami bagi nuqabah, nujabah ni tempat duduk mereka ialah di Mesir. Sebab tu perlu nak di Mesir lah. Mesir sebab apa boleh kata hebat tak hebat Mesir? Sehari-hari ada orang panggil karya kitab sudah. Nak hari kitab hotel. Nak hari kitab karya sudah. Nak hari ni ada hotel kitab demo karya. Ulama doktor sana karya. Nak hari orang panggil tulisan kitab tu ada sudah sutil sehari tu dah. Paling kurang sutil sehari ada sudah di dalam Mesir. Mana kata dalam setahun ulama di negeri Mesir karya kitab 390 buah hak yang disudahkan. Kata-kata lebih. Ini yang kepelatkan Mesir sebab di sini ada nuqabah, ada nujabah, 300 daripada negeri nuqabah, 70 daripada nujabah. Kalau dia duduk musim ke Mesir, lepas dia tu pergi, dia nak semayang mana, dia ada kumpulan, dia turut kita.
Dah tu pergi situ, tu pergi Mesir, tu pergi masalah Mekah, tu pergi. Ya nak gimana ni? Tapi tempat duduk dia bagi kita. Ada orang pun Jawi, tapi apa-apa duk timing ustaz, apa-apa duk hajat. Tapi tempat mendiami mereka ialah di negara Mesir, di negeri Mesir. Gilah Mesir dah masa azam 6 sampai Mesir. Nanti jumpa nanti ziarah kubur bagi Imam Syafi'i yang penting sekali. Masa lagi kubur ziarah kubur Imam Syafi'i, Allah Ta'ala kami di sana ya Allah. Amin. Dengan ngaji dah nu kopak di sini, nu dapat di sini. Kau ni tak mati ni, mati sore Tuhan ganti orang. Mati sore Tuhan ganti orang. Dah, apa dah tu dekat mari kata wallahu a'lam. Aku berikan ni. Betul kita. Fadli, dengar Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok lagi pula. Dan tiada aku mempunyai dapat kuasa memulai dan menyudahikan risalah ini, risalah Sulaman Muqtadi ini. Aku tak boleh nak menyudahi dan aku tak boleh nak menyelesai daripada karya ini saat itu. Dah. Kamu tidak boleh mengarangi dan menyudahi akan kitab ini. Dan membetulkan, nak betulkan dia dan nak menyusun karangan ini, karangan risalah ini atas tahqiq ini risalah di atas geraknya, di atas tahakkuknya gerak nyatanya, melainkan dengan kehendak dan kudrat Allah Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Kemudian menyudah musannif rahimahullah akan khutbah. Kemudian musannif pun menyudahilah akan khutbah, yakni khutbah kita. Kita murad dengan khutbah ini bukan khutbah hari Jumaat, khutbah kita. Dia panggil muqaddimatul kitab. Tu itu. Kemudian menyudahi musannif rahimahullah. Musannif menyudahi rahimahullah ta'ala akan khutbah karangan bagi musannif. Musannif pun menyudahi akan khutbah bagi kitab dia ataupun khutbah bagi karangan dia. Ini maka khutbah karangannya mana? Ini, yang ini. Apabila musannif sudah karangi daripada kitab dia dengan khutbah bagi kitab dia, dengan kata musannif pun katalah selepas daripada dia karangan kitab dia sudah, khutbah kitab dia sudah, karangan sudah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu musannif sudah daripada dia karangan, daripada dia susun, dia tulis, dia catat daripada khutbah bagi ini kitab Sulaman Muqtadi yang dikatakan syarah Sunan Kifayatul Muqtadi ni. Maka musannif sebut pula, dia kata pula wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Arti wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan tiada daya, baca oleh daya dan tiada daya dan upaya, tak ada daya upaya, tak ada jalan nak lari, tak ada jalan nak hilang hari tu. Tak ada daya upaya, yakni tak ada jalan nak boleh lari, tak ada jalan nak boleh hilang. Bagi aku ni, bagi aku musannif ni, tak ada jalan daya upaya, tak ada jalan nak boleh hilang, tak ada jalan nak boleh pisah, tak ada jalan nak boleh hilang, melainkan dengan Allah, melainkan dengan Allah Ta'ala sajalah. Tak boleh nak payah budaya aku nak bertijakan nak doa. Nak ada kekuatan pada nak doa, ada kekuatan pada nak semaya, ada kekuatan pada nak panggil kita. Ini tidak lain, tidak mungkin, tak ada payah budaya, melainkan dengan Allah. Allah mana? Yang Ali. Ada Ali ke? Kenapa Ali? Yang amat tinggi. Allah yang amat tinggi, amat agung. Lagi azim, lagi besarnya. Habis kata. Babun fil aqidati. Ai haza babun fil aqidati. Tulis babun tu kita pakai khabar mubtada mahdhuf. Khabar mubtada mahdhuf semua tu. Babun ai haza babun. Jadi haza aqadahul musannifu. Ini satu bab yang membuat akan dia oleh musannif. Fil aqidati,
ai fi bayanil aqidati, pada nak menyatakan kesimpulan daripada ini. Nak menyatakan akidah, yakni pegangnya, yakni simpulan iman. Iman tu kena sipu, kena taruh, kena simpan taruh molek. Iman duduk dalam di iman kita ni. Buat nerah lakin. Lagi suruh lari 15 lah. Kan? Dah buat lakin tu. Dengar nak weh, dengar mana ni? Dah mana tersimpulan iman ataupun pegangnya kita dalam ni. Pegang Tuhan satu, pegang Tuhan ada, pegang Tuhan sungguh. Kita tengok. Iaitu gapo dia al-aqidah tu gapo dia? Simpulan hati. Dia katakan simpulan hati. Apa makna simpulan hati? Yakni kita simpukan hati kita dengan kita percaya kata Allah Ta'ala ada. Kita simpukan hati kita dengan kata Tuhan itu satu. Itu tulis dua. Apa makna simpulan hati? Yakni kita simpu, kita berimeh, kita percaya, kita ikrar di dalam hati kita dengan kata Allah Ta'ala ada, dengan kata Allah Ta'ala satu, dengan kata Allah Ta'ala tak berbeza. Itu makna simpulan hati. Apa makna simpulan hati? Yakni kita sipu hati kita, kita pegang, kita etika, kita jazim kata Allah Ta'ala tu satu, Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala tu tak binasa. Itu simpulan hati. Ini suatu bah. Makna kata simpulan hati ini satu bah. Satu bah pada nak bicarakan lah. Satu bah pada nak membahaskan lah. Kumpulan perkataan pada menyatakan i'tiqad. Mana bab sini ni nak jaga, nak bahas, nak berkira tentang i'tiqad yang dipegangnya. Yakni simpulan hati bagi zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya, sifat Allah dan sifat segala Rasulnya. Sini tu nak ikat kau, nak sipu hati, nak tamat hati, nak ikat hati, bertetengah kau. Bagi zat Allah Ta'ala, kita nak berimeh, ikatlah hati kata Allah Ta'ala tu ada. Berimehlah hati kata Allah Ta'ala tu sah. Berimeh kata Allah Ta'ala tak berbila-bila. Berimeh ikat hati, sifat hati kata Allah Ta'ala tak serupa dengan kita. Tu ikat hati, tu sipulah hati. Sipulah hati bagi zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya, sifat Allah dan segala siapa? Sifat segala Rasulnya, Rasul bagi Allah. Dan wajib atas tiap mukallaf itu. Wajib atas ni dia panggil wajib syarak, bukan wajib bagi. Kalau wajib bagi, wajib akal, tu yang boleh. Tu dia panggil beza atas dengan bagi tu. Sebut kata atas, yakni wajib syarak. Wajib syarak. Dan wajib atas tiap mukallaf, yakni wajib syarak. Syarak kita atas kita, syarak tekir atas kita, suruh kita tahu. Baik dah. Syarak tekir atas kita, syarak kita atas kita, syarak kotak atas kita, suruh kita berpegang. Tengok weh. Wajib atas tiap-tiap mukallaf itu orang yang akil. Mukallaf mana? Orang yang akil, orang yang ada akal. Bukan orang gila, orang yang ada akal. Orang yang berakal, yang ada otak, ada pegang, berfikiran, ada memikiran, ada berfikiran, ada fikiran, ada akal, ada cerdik dalam otak dia. Orang yang akil, yakni orang yang berakal dan cerdik. Baligh, lagi pula orang siapa umur 15, kita katanya baligh itu siapa umur 15, cukup 15 tahun. Yang sampai seruan agama kepadanya, kepada mukallaf. Orang ni orang yang akil, orang yang berakal. Orang mana berakal? Umur dia kalau 13 tak panggil berakal lagi. Orang panggil akal tak penuh lagi. Kalau 12 tak berakal lagi. Sebab orang panggil kita tu tak kenal lagi semua cuci, tak kenal lagi halah reh, tak kenal mulai lagi. Siapa 15 orang panggil dia tu berakal, akal dia tumbuh panjang dah. Lepas tu dia tu orang panggil sempurna dah. Di segi cerdik dia, cerdik dia, bijak dia tu boleh beza dah. Mana cuma, mana cuci, mana halah, mana areh, mana molek, mana tak molek. Macam dia orang yang siapa umur 15, orang yang mukallaf ni, jadi kata yang berakal. Lagi pak siapa umur 15 cukup time cukup sempurna 15. Orang ni yang apa? Yang sampai seruan. Seruan agama kepadanya. Jadi seruan agama tu ajak agama tu panggil siapa? Kita ni lah. Orang nak masuk mengaji lah ni nak umur berapa? Kita kata. Hak kajet Budak saat ni tu apabila umur setahun, kajet tak panggil tu.
Umur 2 tahun, KJL tak panggil lagi, tak ada kena mengaji. Tapi lah ni umur 2 tahun setengah. 2 tahun setengah tu boleh dah hujung-hujung. Orang panggil, budak ni ditaklifkan, dititahkan, dipaksakan. Oleh KJL nak masuk mengaji tolong mungkin. Suruh KJL tu panggil dah pada budak ni. Suruh mengaji. Lepas tu kalau budak duduk saja umur 2 tahun setengah, boleh ngaji dah beriban. Tak ngaji anu bangku beriban, tapi kena mengasah. Bayar sikit. Tapi kita tak kalau budak duduk keting kawatan, umur 3-14 tak ada mengaji. Makna kata KJM bertinok di atas mokok dia. Soalnya lah, kerana nak minta mengaji, tak lepas pada kok kengkan dia yang lagi. Kerana wifijak. Sebab tu budak 3, umur 13-14 ni, kira kata salah. Sebab budak ni duduk dalam, kita suruh di dalam KJM tu suruh mengaji. Pada tak pergi ngaji, salahnya ibu bapa. Sebab tu ponok-ponok nak terima budak lala ni, kalau budak tu tak habis masa, ponok tu salah. Sebab suruh KJS suruh ngaji duduk mau 3. Yang mana suruh bagi Allah Ta'ala kepada kita apabila umur kita tu 15 cukup time cukup sempurna, lagi pula kita berakal, maka seruan Allah, seruan agama ini suruh pada kita kena semaya 5 waktu, kena mengaji, kena belajar, kena puasa. Ni seluruh agama siapa dah kita. Lepas tu kalau kita tak buat, kita lah kena tanggungkan dosa. Kita lah menipukan dosa. Kita lah turun berdosa dan kesilapan dengan Allah Ta'ala. Seluruh agama siapa dah kita semua ni. 15 ni, dia panggil siapa dah, panggil seluruh agama, kena mengaji, kena belajar. Kalau tak mengaji, tak belajar, kita lah berdosa. Dah tu. Bahawa masuk ia mukallaf ataupun seorang itu di dalam agama Islam. Makna kata orang ni sudah masuk ia di dalam agama Islam. Masuk dah dalam agama Islam. Nah, askat tu bukan mari kata wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Wa yustahabbu liman sallama ala insanin wa asma'ahu salamuhu wa tawajjaha alaihi raddu bi syuruti. Wa yustahabbu, dan disunatkan liman sallama, bagi orang yang memberi salam ia. Disunat bagi orang yang beri salam ala insani, di atas manusia. Sunat bagi orang misalnya pada satu orang manusia. Wa asma'ahu, dan memberi dengar akan dia, akan insan tu. Dia beri dengar akan insan tu. Salamuhu, oleh salamnya, salam bagi man salama. Jadi apabila ia saat itu wisalah, lepas tu dia memperdengarkan salamnya kepada insan tu. Mana katakan kita wikoh tak wajib macam kita. Okey tak? Sebab kita tidak mendengarkan salah kita pada manusia. Mana kita nak wisalah tu, pasti kita wisalah. Lepas pada wisalah, nawi orang tu boleh dengar dengan salah tu. Assalamualaikum. Mana tasawwur kita wisalah tu, yang tu pergi masuk dalam telinga seorang insan. Ni kita wisalah. Tak dengar ke apa yang kata dengan bunyi perangai orang tak? Buat berisik. Ini wajib tak? Yang jawab kata tak wajib. Sebab dia beri salam dah. Tapi dia tidak memperdengarkan seorang insan itu dengan salam dia. Itulah. Wa asma'ahu, dan memperdengar akan dia, akan insan, salamuhu. Oleh salamnya, salam bagi man salam. Wa tawajjaha alaihi, dan menghadapilah ke atasnya, ke atas insan itu. Apabila dia beri salam, dan dia pun memberi pendengar, dia pun memperdengar kepada insan tu salah, maka ketika ni wa tawajjaha, dan menghadapi dan menujui alaihi, ke atasnya kata al-insan, ar-raddu, oleh menjawab, ay raddu salam. Tak kira ar-raddu ay raddu salam, wajibnya insan itu kena jawab salam. Apabila dia salah dia pun memperdengar dah salah dia, maka menghadapilah pada insan itu kena jawab salam. Bagi tahu salah tak dengar. Assalamualaikum. Orang dengar tu tak ada dengar salah kita. Pas bagi insan tu wajib tak jawab salah. Seorang tu jawab tak wajib sebab dia pun salah. Tapi salahnya tidak memperdengar insan. Maka ketika tu wajib kena insan tak ni kena jawab. Jawab kata tak wajib sebab tak ada dengar salah. Bakal kita pun salah tu bila tak kena bila mau dengar. Falam yarudda, maka tiada apa ni?
wa tawajja alaihi ar-raddu bi syurutihi, dengan segala syarat-syaratnya, syarat bagi salam. Orang misalnya tu kena Islam, kalau orang misalnya tu bukan Islam tak boleh kita jawab kan. Syarat orang nak ubi salam tu kena orang Islam, orang tu mukallaf, lagi pula orang tu orang Islam, baru wajib kita jawab salam. Patut kita ubi tu ketika orang duduk sunyi, bukan ketika dia mau duduk mengaji. Ketika dia mau duduk mengaji tak wajib kita jawab salam sebab syarat dia lupa lah. Dia mau ubi salam, Assalamualaikum. Maka bagi orang misalnya dia tak erti, tak sunat dia misalnya ketika orang duduk mengaji, dia mau duduk tawajuh dengan mengaji dia, patut dia mau duduk salam, maka ketika dia tak wajib sebab lupa syarat, orang panggil bukan ketika misalnya. Nah, falam yarudda ayyuhallilahu min zalika, maka tidak menjawablah ia insan ayyuhallilahu wasamuhurai ia insan akan dia akan apa ya, akan salah min zalika, daripada dimakan itu, dimakan apa, dimakan assalam sana. Jadi makna kata seorang itu yang misalnya patut dia memperdengar dan insan itu akan salah, patut menghadapi daripada insan itu kena jawab salah, tapi insan itu tak jawab juga salah. Kau ada, kau salah dia ada. Assalamualaikum. Kita ucapkan salah pada seorang Zaid tu. Zaid tu dengar ada kata kita ucapkan salah dia, tapi Zaid saat itu nak menghadapi kat dia dan menuju dia tu kena jawab salah, tapi dia tak jawab. Falam yarudda, maka tidak menjawab ya insan ayyuhallilahu wasamhurailah ya insan akan dia akan seorang itu min zalika salam, fayaqul, maka berkata ia mengsalam. Jadi kita wisalah dia, kita memperdengar dia, ketika dia menghadapi dah dia tu boleh jawab salah, tapi dia tak jawab salah. Lagu mana kita nak kata? Fayaqul, maka berkatalah ia mengsalam. Kata mana? Abaratuhu min haqqi fi raddis salam au ja'altuhu fi admin. Abaratuhu, aku memperlepaslah akan dia, akan seorang min haqqi, daripada hak, daripada menjawab salah. Aku lepas dah akan diriku saat ni daripada masalah jawab salah. Au ja'altuhu, ataupun menjadi boleh aku akan salam saat itu fi admin minhu, pada terhurai daripadanya. Aku terlepas dah, aku pada salah syarok suatu saat itu wisalah terlepas dah. Assalamualaikum. Wisalah tu dengar tak ada, tapi orang tu dengar tak, tapi dia tak jawab salah, maka aku lepas dah akan dia akan seorang daripada hakku pada menjawab salah. Dia jawab tak jawab tu tak dia, tapi aku lepas dah daripada dia. Masalah kita syarak, so wisalah tu lepas dah. Wa nahwi zalika, dan seumpama dimakan itu, seumpama daripada kata dah wa nahwu zalika, dan seumpama daripada dimakan itu, dimakan al-mazkur min kaunihi abraqtu min haqqi fi raddi salami wa yulfazu, ataupun wa yalfazu, dan berlafaz ia fi hadza, dengan ini dengan kata abraqtuhu min haqqi fi raddi salam, fa innahu yasqutu bi haqqu hadzal adami, maka bahwasanya kata abraqtuhu min haqqi, apa? Yasqutu bihi, tergugurlah dengan dia, dengan qaulihi abraqtuhu min haqqi ini, haqqu hadzal adami, oleh hak bagi ini anak Adam. Kita lalu syarat suruh kita wisalah, kita wisalah dah, kita biar mengadah, atau menujulah pada dia tu saat itu wisalah. Maka dia tu dengar dah, apa boleh dengar, maka menuju menghadapi dia kena jawab salah, tapi dia tak sejawab kat salah, maka kita katanya abraqtuhu min haqqi, telah lepaslah aku akan dia akan seorang daripada hakku pada menjawab salah. Masalah kita lepas dah kita tu, itu dah dia yang dia tak sejawab salah. Kita wisalah dah dengar dah, menuju dah dia jawab salah, tapi dia tak sejawab, maka tu dia lah, tapi kita tergugur dah hak bagi ini anak ada. Mana wisalah tu lepas dah, dia tak jawab tu tak dia. Kalau mereka kata wallahu ta'ala. Nah, apa dah tu lihat ni dah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka 371 dah. Bawah sudah. Al-aslu tsani ma rawayna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna an-nadhara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis, faman tarakaha adzaqahu Allah ta'ala
ta'ma ibadatin tasurru. Ni dalil yang kedua. Adapun dalil yang pertama hak Tuhan katanya dah innallaha khabirum bima yasnaun. Salah satu daripada dalil dan asal bagi masalahnya Allah Ta'ala nak menggerungkan kita dengan bahasanya kita kena pejam mata kita dan kita saat itu tidak boleh nak mesehirkan akan mata-mata kita semua ni. Supaya nak selamatkan farak-farak kita dan pula daripada benda-benda yang syahwat. Al-aslu tsani, bermula asal yang kedua, yakni ad-dalilu tsani, bermula dalil yang kedua. Daripada makna katanya dalil yang tunjuk suruh kita jagakan mata, ataupun dalil yang tunjuk di atas bahasa kita tu kena pelerakan mata, tak boleh nak bersihir ikut deh. Al-aslu tsani mubtada khabar. Ma rawaina ialah barang ialah hadis. Ma ay minal hadis ialah barang ialah hadis. Rawaina ay rawainahu, aib bagi mahzah, yang telah meriwayat oleh kami ini musannif, hu akan dia akan barang meriwayat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang itu diriwayatlah oleh kami daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa barang yang kami riwayat? Annahu qol, bahwasanya Rasulullah. Bagai riwayat sani ialah annahu qal, ialah bahasanya Nabi saat itu qal, sebeda ia Nabi. Nabi sebelum tengah innan nadhara, sesungguh bahasa meniliki dan memandangi, hanya sonyo meniliki dan memandangi, ila mahasinil mar'ati, kepada segala keelok-ke, segala kecantik bagi seorang perempuan. Kita tengok kepada janguk para puan saat ni tu dah. Segala keelok-ke, kadang tengok di mata, kadang tengok di hidung, keelok-ke lah tu. Bulu mata dia, hidung dia, muka dia masalah. Sahmun masmumun, ialah satu racun. Seolah tu tengok pada keelok-ke para puan ni, di mata dia, di telinga dia, ialah satu racun. Racun lah satu anak panah. Sahmun ialah satu anak panah. Sahmun masmumun, ialah satu anak panah yang diperacung akan dia, diracung akan dia, min sihami iblisa, daripada anak-anak panah bagi iblis. Kerana orang Tino ni di kepala suk kaki, setan duk gantung dia 70,000 ekor. Sebab tu kita ingat tengok mata, ini di mata, tengok hidung, ini di hidung, tengok pipi, wasa nak cuik pipi, tengok di bongok bukit, wasa cuik di bukit ni kan. Kerana apa? Kerana setan duk gantung di orang Tino, sorak-sorak Bali dan Dara ni 70,000 ekor. Sebab dia ingat tu, bal-bal ni pakai seksi pula. Kau ingin nama? Pakai tudung tu bidi. Sebab tu dalam Islam tu suruh pakai labu-labu. Orang Tino suruh pakai lega-lega, tak boleh nampak cik. Dan nampak cik pakai ada perang lah kau. Mau perang lah tu. Jangan di luar cak merah dalam tu dah. Pakai ada perang. Adik. Tu dia. Anak panah yang diperacung daripada anak-anak panah bilik. Faman tarakaha, maka barang siapa, Nabi kata, tarakaha, meninggal ia man, tinggal apa? Akan dia, akan apa dia? Akan ma'asinal mar'ati, ia tinggal akan tilik segala keelok-ke perempuan ni. Azaqahullahu ta'ala, azaqahullahu, kita kata dalam itu. Azaqahullahu, bukan azaqahullaha. Allah lafzul jalal jadi fa'il bagi azaqah. Azaqahullahu ta'ala, nescaya memberi rasalah akan dia, memberi kecaklah akan dia, akan man? Allahu ta'ala, oleh Allah ta'ala. Tuhan akan wi rasa ke dia, wi nikmat ke dia, wi kecak pada dia. Apabila tinggal tengok masalah kecantik keelok kejanguk bagi para punya tinggal tak tengok. Jika ni Allah Ta'ala wi rasa pada seorang ni apa dia? Ta'ma ibadatin, sebagai wi rasakan rasa gapo ibadat, manis dalam ibadat. Ta'ma ibadatin, yakni rasa dan sedap di dalam ibadat. Rasa sedap, rasa manis, tasurruhu, yang meserenuklah ia ibadat itu, hu akan dia akan man.
Doa ibadah Allah sedap deh. Kalau kita khusyuk mulai ibadah deh. Puasa tenik, puasa sejuk, puasa sedap, puasa manis, puasa halawatul ibadah, halawatul munajah. Yakni kemanisan di dalam kita dapat munajat dan taat kepada Allah Taala. Kama dia Nabi kata, siapa-siapa dia nak manis dalam ibadah, nak manis dalam taat, dia kena tengok apa? Dia kena tinggal daripada tengok retina jangan. Dia kena tinggal daripada tengok kecantikan para puan. Baru dia nak dapat rasa dalam manis ibadat dia. Lagi mana orang tu duk tengok cantik ke manusia, kecantik ke bagi para puan, selama tu tak boleh nampak manisnya kesedapan dalam ibadah. Dah kalau tengok pak, alhamdulillah, masya-Allah. Tengok lagi Allah, alhamdulillah. Nyo teruk gitu orang ni tak dapat rasa manis dalam ibadah. Nah, apa ibadat kau tak sedap, kau ibadat wasa kau pak. Sebab apa? Tengok kecantik ke para puan, dia sekelai tengok, dia tengah tengok, dia menak tengok. Kadang-kadang siapa mengitar. Kau tak dapat manis umi. Deh. Wa in wajada anna halawatal ibadati wa lazzatal munajah. Jadi suka ni. Wa in wajada, dan jika mendapatlah ia man tu dapat dah kemanisan. Dia dapat ke apa? Anna halawatal ibadati, akan sesungguh bahasa kemanisan bagi ibadah. Bahasa manis ibadat, bahasa sedap ibadat. Supaya kita makan benda manis Yang manis bubur kacang dengan manis buah ya tak suka. Manis buah dengan manis ruamik tak suka. Patu manis ruamik dengan batu asah tak suka. Patu batu asah dengan bingsu tak suka. Kalau dulu kat batu asah pergi cakap buah kampung dia. Patu buah beledar, buah kacang, pergi dia. Lah dia tak makan batu asah, makan bingsu dia. Bingsu dia nak kafai. Macam berasak tu belum nak makan dia. Dia mau berdiri macam-macam buat berasak bulan ni. Dia tak makan ratu asal duk mana peringgit punya. Ni dah. Dapat tu sudah kau kapun tu kau nak dulu Ratu asal kan, ratu asal pinggir wis makan. Lalu dah. Kurang apa tu toko besar. Lah ni tak ada dah, tak boleh tengok dah batu toko 4 segi lah ni. Lah ni ada rumah ada tempat-tempat jual darat-darat lagi, pakai ngisar. Kau batu toko kan. Rong dah. Kalau rumah baru lagi, bingsu dia. Bingsu dah nyok Aceh. Nak makan apa? Nak makan banana ke? Deh. Tengok nak makan apa? Dah. Bingsu banyak macam. Pak alak je banyak lah ni. Alak je 100,000 ni. Alak nak buat bingsu tu, nak tubik batu tu 100,000. Lepas dulu, alak apa? Kayu seputar, lepas tu mata dulu kan. Alak kayu buat 3 segi, lepas tu bermata tengah atau asal geruk. Itu alak dulu. Tapi lah ni, dapat manis tak suka ni batu, tak suka manis buah kacang, tak suka. Lepas tu manis bagi ibadat siapa tak suka. Selama mana orang tu boleh tinggal tengok retina banyak, orang tu dapat manis dan ibadat banyak. Kalau dia orang tu tak boleh tinggal tengok retina jangok-jangok, orang tu tak boleh dapat manis dan ibadat. Deh. Kita lah ni ngen lah. Orang lah ni pun jangok-jangok deh. Tengok lah, aduh. Telefon nak ada tu dah. Kalau boleh aku nak dakak lepas tu gerak. Dok mikir kau tu bukan tak pelah dah ni aku tak mau tengok dah dak. Kalau boleh aku nak dakak lepas tu gerak. Pasal apa? Ledokkan selimut selah dua orang pecah kai. Tu koya tu pakai. Awak untuk mikir tu kita stay. Walazzatal munajati, dan kesedapan bagi munajat. Munajat ni daripada bab naja yunaji munajatan. Munajat, apa munajat? Kesedapan daripada munajat. Yakni bersedap, ia duk kecek-kecek dengan Allah, Allah kecek dengan ia kecek dengan Tuhan. Duk bisik-bisik dengan Allah, Allah bisik dengan dia. Pasal ini tu. Walazzatal munajati. Orang panggil masdar daripada bab mufa'alah. Naja yunaji munajatan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Apa kena pasal ana? Walazzatal munajati, dan kesedapan di dalam munajat, dalam berbisik-bisik ia dengan Allah. Allah duk bisik dengan ia kecek dengan Allah, Allah kecek dengan ia. Supaya kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Bermula kebesaran Allah, segala kebesaran
At-tayyibatu lillah, yang segala terbaik bagi Allah, kebesaran dan pula at-tayyibatu taga as-salat tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah, bermula kebesaran yang diberkati oleh Allah dan pula kebaikan itu semua bagi Allah. Dok kecek dengan Allah, dok bisik dengan Allah, berasa sedap dalam ibadat pada Allah. Kama dia anna halawatal ibadati wa lazzatal munajati ada kainatun wasabitatun khaba'anna, ada dan sabitlah ia kemanisan ibadat dan kelazatan dalam munajat minal abidina, daripada segala orang-orang yang beribadat mereka itu, yang semua mereka itu ke Allah, ya berasa sedap dalam ibadat, berasa manis dalam ibadat, berasa lazat dalam munajat dia dengan Allah Ta'ala. Kama dia dapat manis dalam ibadat, dapat lazat sedap dalam munajat ni daripada orang ibadat ni, bimakanin. Dapat sedap, dapat manis saat itu daripada orang-orang yang beribadat. Kama dia di sini ni orang panggil bimakanin, adalah kemanisan itu dalam ibadat daripada orang beribadat dan kelazatan daripada munajat dengan satu pengkat dan satu martabat. Ni satu martabat suku. Atau bimakanin dalam apa bimakanin? Ai birutbatin wa manzilatin. Ini satu martabat, satu pengkat bagi orang ibadat kepada Allah yang dapat kemanisan apabila ia boleh tinggal daripada perkara-perkara yang tak sesuai, yang tak seronok, perkara-perkara yang tak patut bagi mata, ia tinggal. Apabila ia tinggal, dia kan kira Allah Ta'ala ke dia tu satu martabat, satu darjat yang berasa sedap di dalam ibadat dia. Itu bimakan ni. Dia nak pada satu tangga. Orang kalau tak boleh tinggal tengok retina, tak boleh tengok tengah munamuk siap, tak boleh tinggal ke benda-benda yang tak sesuai, perkara yang tak patut tengok, dia pergi tengok, orang ni dia tak dapat murtabat ni. Dapat apa? Tak apa. Murtabat manis dalam ibadat, murtabat sedap dalam munajat, dia tak dapat murtabat ni. Dia duduk bawah tu. Kalau malam pak maya gitu-gitu wil pak. Kenapa? Kerana tak sedap. Sebab apa tak sedap? Sebab di luar semaya dia duk tengok ikut dia, saya mata ikut dia, maka Tuhan tak wi martabat berasa manis lah ibadat berasa sedap lah munajat. Tu lah. Suponing lah supaya orang tak biasa duk zikir, mai duk zikir kau berasa panas, punggung berasa tak sedap sebab dia tak biasa. Demo ni duk buat maksiat, pas pun jumpa demokrasi, orang wari buat maksiat banyak. Apabila duk dalam majlis macam kita, panas punggung semua ini panas. Tak sedap. Kata akik kok tu tak boleh. Panas punggung. Kenapa? Kerana dia tak biasa. Patut maksiat dia banyak. Maksiat tu dia duduk bakar. Maksiat tu dia dibakar. Maksiat tu dia jadi masalah dengan dia. Apabila duduk dalam zikir, maka zikir duduk tekan turun. Hak ni nak duduk tak boleh. Tu sebab tu dia panas punggung. Kita nak buat contoh dia ni dan nyakit. Apabila dia main duduk dalam zikir, tak boleh duduk. Tu dia nyakit lah. Nyakit orang panggil maksiat dia banyak. Wahadha, dan bermula ini gapo tengok dalam. Wahadha ay in tarakan nadhara ila ma la ya'nihi yulqihi wa yuzikuhu halawatal ibadah wa lazzatal munajah ni. Dan bermula ini jika meninggallah seorang akan gapo meniliki dan pula memandangi. In tarakan nadhara, jika meninggallah ia seorang akan barang, akan menilik kepada barang yang tidak beri naf'at, barang yang tidak berguna, dia tinggal. Yulqihi, Tuhan mencapuklah akan dia, akan seorang. Wa yuzikuhu, dan memberi kecaplah Allah Ta'ala akan dia. Halawatal ibadati wa lazzatal munajat, Allah Ta'ala wi sedap, wi manis lah ibadat dan kesedapan dalam munajat. Hazan ini, kalau orang ni boleh tinggalkan perkara yang tak pedah, dia tinggal tengok. Benar tak pedah, dia tinggal. Saya tengok Quran, dia tengok kitab, dia tengok surat Yasin, dia tengok surat Wiri, apa tu dia tengok apa? Tengok kitab nahung, kitab sorah, kitab fiqh, kitab tafsir, dia tengok ni. Dia tak tengok perkara yang tak pedah. Orang ni lagu mana katanya? Syai'un mujarrabun. Ini suatu perkara mujarrabun yang disudi akan dia. Perkara yang disudi, yang dicuba oleh ulama, apabila tinggalkan perkara-perkara tengok tak pedah, tinggalkan tilikkan ke elok ke para puan, lepas tu tinggalkan tengok perkara-perkara tak ada manfaat,
maka suatu yang disudikan oleh ulama, dicuba oleh ulama, maka dia dapat manihlah ibadat dia, dapat sedaplah dalam munajat dia. Deh, syai'un mujarrabun, mana syai'un mujarrabun? Sifat lagi. Alimahu, yang mengetahui akan dia akan syai'an mujarraban, wa tahaqqaqahu, dan dapat tahakku akan dia akan syai'an mujarraban, dapat cerak, dapat nyatakan syai' yang diuji, yang dicuba, yang disudi. Dia tinggalkan tengokkan perkara-perkara yang tak faedah, dia tinggal tengok perkara-perkara yang tidak ada naf'ah, dia tinggal. Maka perkara ni mengetahuikan dia, cerak akan dia, tahakku akan dia. Man amila bihi, oleh mereka yang beramalah ia mereka dengan dia, dengan syai'in mujarrabin, dengan hazard. Deh, apabila dia tu tinggal, dia buat amal, dia cuba tinggal lah, tengok retino jangok-jangok. Tengok ke elok ke para pun dia tinggal, tengok pak dia paling kolai. Tengok pak dia paling kolai. Benda tak faedah dia tak tengok. Dia tak tengok. Kama dia orang mana dia boleh buat amal dengan perkara ni, insya-Allah dia akan boleh manihlah ibadat dia, dia buat sedap munajat dia dengan Allah Taala. Kenapa we tengok? Deh, boleh kata mengetahui dan tahakuk oleh mereka yang beramal dengan dia. Li'annahu, kerana bahwasanya al-abda, hamba ataupun man amila bihi, izam tana'a, apabila tertegahlah ia seorang hamba, man sani, dia tinggal, dia tertegah anin nazari, daripada memandangi, daripada meniliki. Dia tinggal, dia tegah diri dia daripada pandai. Tinggal tak pandai, pandai saat ni dia tinggal. Dia tegah diri dia daripada memandai. Memandai mana? Ila ma la ya'nihi, kepada barang yang tidak berguna, yang tidak ada faedah akan dia, akan al-abdah. Dia tinggal, dia tegah diri dia kepada barang yang tidak beri faedah, pada barang yang tidak berguna, dia tinggal, dia tak bersihar mata dia. Dah, apabila seorang hamba dia tegah diri dia daripada pandai perkara yang tidak berguna, barang yang tidak faedah, dia tak bersihar ikut dia mata dia. Ya jidu, nascaya dapatlah, ia jawab izah. Najidu, yajidu, nascaya mendapatlah ia al-abdu lazzatan lil ibadati, akan kesedapan dan kemanisan bagi ibadat. Wa halawatan lit taati, dan manihnya bagi taat Tuhan. Manih dalam zikir, manih dalam semaya. Tengok tu lah, tengok puas-puas semaya dah. Tengok daripada sahabat, daripada tabi'in ya semaya pak Allahu Akbar. Burung merijak tak bahu dia, burung dia kata tunggu kayu. Kenapa boleh burung saat ni perasaan kata tunggu kayu? Tak ada bergerak, tak ada bergerak, dia tak tawajuh ya dengan Allah. Manis dia munajat dengan Allah, dia dapat berbisik dengan Allah Taala. Siapa tak bergerak walaupun sikit, burung duk suka kata dia saat ni tunggu kayu. Tahu tu. Tengok sahabat kan, tika perang Uhud kan. Sahabat kena kat apa? Yakni sahabat kena kat apa? Kena anak panah. Di pohon, di mata. Lepas tu nak cabut tika tak semaya, tak boleh. Sakit. Sahabat kata nantilah mu nak cabut anak panah di pohon ku, di mata ku, nanti ku semaya dulu. Aku kepada Allahu Akbar. Noyak tersedak yang dengan Allah. Manis dia ibadat Tuhan dan taat dia ke Tuhan. Dia mau cabut masalah nak panah pada muti mata dia, cabut daripada pohon, dia tak khabar. Wah, anak panah tu beda. Nak oyak kata sedap dia duduk dengan Allah, manis dia taat kepada Allah, lupa habis dunia ni. Lupa habis perkara-perkara sakut dengan dia. Ini jatuh orang siapa tangguh. Tapi dia tak siapa tangguh, tak usah kata anak panah semua ketik tu berasa hang lepas kaki lah. Okay. Kenapa? Dia tak ada mahal ni. Kita tak usah kata anak panah. Ni, semua ketik seekor keluar dah lepas dia. Semua ketik pah tu duk keluar dah. Kaki duk ya dah. Gadek-gadek lenguh sikit ada dah. Pernah main. Les main ni pernah juga. Gadek ada les main. Kan nak nak decok nak semaya ni degi kamar tangis. Rah. Mundur semaya ke apa? Ani dia tahu tak ada kosong kita ni. Lambai pernah dah semaya dah. Dah tapi sahabat dan tabi'in semaya supaya tunggu kayu. Nah, kita semaya lah ni supaya dengan ulat geleding.
Dah, mayat terbeza jauhnya kita. Dah. Tahu tak? Dah. Ni mayat duk gitu ni supaya nak bergocah dah. Bergocah lah. Dah mayat. Nak jaga mayat yang duk gaduh ngak. Ni mayat supaya ngak je patut padip. Kan tewah nak cia derah budak. Okey mayat. Mayat ni pokok tahu ada 2 kaat tak apa dah tapi tu saya terima. Cukup dah makan di syurga weh. Tapi kalau mau mayat 100 kaat, 1000 kaat tapi tu saya tak terima. Saja yang mau mayat rupa saja surat tanah tapi tu saya tak terima saja. Mayat molek dah. Hak tu hai lah tahu kita buat makan siapa, buat mawi molek. Jangan kata buat makan pok tua suruh apa suruh. Deh, ni buat amal kau mah tawah. Deh, aku sudah percaya. Kucai. Kucai enggak. Kadang-kadang nanti email lepas dulu. Temel tak ada rokok, ya rokok dah. Temel tak ada sujud dah. Faham nama potang temel? Oh, kawan semaya lama, kawan cek temel baru ya. Tewah nanti email. Kita cari. Tak boleh main tewah main semaya. Tak boleh. Kamadi wa halawatan li ta'ati walil qalbi, dan sabit bagi hati dia sani. Hati bagi seorang yang tinggal tengok benda-benda yang bukan-bukan. Yang tinggal tengok perkara-perkara tak ada nafas. Walil qalbi bagi hati dia apa? Safwatan, bersih ia. Hati dia bersih. Hati dia suci. Hati dia saat ni suci dan bersih daripada dosa-dosa. Dan apabila hati dia bersih, apabila hati dia suci daripada segala dosa, daripada perkara-perkara yang tidak berseronok, daripada perkara yang tidak ada faedah, hati dia cuci. Apabila hati cuci, dia ingat Allah, Allah, Allah lesmaya dia. Dan lam yajidha, yang tidak pernah dapatlah ia al-abdu. Yang tidak pernah dapat belum pada ni. Akan dia akan lazatan lil ibadah wa halawatan lit ta'ah. Tak pernah dapat. Belum pada ni tak pernah dapat. Min qabla zalika, sebelum daripada demikian itu, demikian tak pernah dapat kemanisan la ibadat, tak pernah dapat sedap la ibadat, manis la munajat. Qabla zalika ay alimtina'i amma zukira. Daripada ia tegahkan barang yang tersebut saat ni, belum pada ni tak dapat manis lah ibadat, rasa tak sedap lah munajat. Sebab dia dok tengok perkara-perkara yang tidak berfaedah, yang tidak berguna. Sebab dia tak dapat. Apabila dia tinggal benda tu, Allah tak dapat sedap lah ibadat, manis lah ibadat, sedap dok kecek dengan Allah. Nak oyak kata tak belum tak pernah dapat belum daripada ni, berasa manis macam ni, berasa sedap macam ni. Sebab itulah orang berimej, apabila ia siapa tangga je sedap duk dengan tu dia tak gaduh. Sebab tu orang berimej sungguh lah nampak seni. Dia tak susah. Walaupun duit tak ada, dia tak susah. Walaupun dia saat ni tak ada makan, dia tak susah. Walaupun lah mana nampak seni, nampak seni. Kerana hati dia dengan Allah, dia gantung dengan Allah, dia tamat dengan Allah, dia ikat dengan Allah, dia tak ada rasa susah. Berarti tu. Nah, kamadi al-aslu thalisu, bermula dalil yang 3. Dah mula dengan yang pertama. Dalil pertama, apabila kita jaga mata kita, maka kita saat ni tu orang panggil kita dapat keserenok ke. Dalil yang kedua, kita dapat keserenok ke, dapat kemanisan ibadat, dapat sedap dalam munajat, berbisik-bisik kita dengan Allah. Bahkan benda ni tak pernah kita dapat belum daripada ni. Ni dalil yang kedua. Dalil yang 3, tengok al-aslu salisu, dengan sebab pejam mata, dengan sebab kita tak sehatkan mata kita. Antangzura, ialah bahasa engkau menilik dan engkau memandang. Memandang ke mana? Ila kulli idwin, gi kepada tiap-tiap anggota. Boleh baca idwin, boleh baca udwin, boleh baca adwin, boleh baca idawin. Boleh baca kata? Ya boleh 9 luar semua. Boleh 9 luar, 9 bahasa daripada bahasa Arab. Belajar nak? Idwin, udwin, idawin, adwin, adwin. Boleh jalankan? Tu kita lagi tengok lalu orang Arab lah. Ya, tu Arab ni kaya. Tapi makna ni anggota ni. Ni anggota. Ni panggil anggota ni. Bahasa Melayu panggil anggota. Bahasa Arab panggil idwun. Baca idwun pun boleh. Kullu idwin, kullu udwin, kullu idawin, kullu adwin. Ni tangan. Ni anggota ni. Mata panggil anggota, telinga panggil anggota. Tengok.
Antang zura, bahasa meniliklah engkau, bahasa memandanglah oleh engkau, ila kulli udwin, ataupun ila kulli idwin, tengok kepada tiap-tiap anggota. Anggota nak? Kainin wasabitin, sifat yang ada dan sabit. Min a'dha'ika, daripada segala anggota-anggota engkau. Engkau tilik, kita tilik pada tangan. Tengok tilik pada tangan kita. Dalil yang tiga tu hewak ni. Dah, dalil tiga ni. Supaya nak hati kita sedap. Manis, dapat lazat, dapat manis dalam ibadat, dapat lazat dalam munajat, berbisik dengan Allah. Kita tengok pada anggota kita. Tengok sini, tengok. Tuhan jadi jari kita 10 potong. Pas 10 potong ni, jari orang tak suka lah. Jari orang ni kotak, jari orang ni panjang, jari orang ni besar-besar. Tak apa ke tak? Ni hikmat kita fikir. Tuhan ni kuasa sungguh. Demo ni jari bujur-bujur panjang pek tu. Demo ni, demo ni jari kotak-kotak. Jari demo ni jari besar-besar. Tak sama. Lepas tu, tengok jari. Pas jari ni hak besar. Hak ni orang panggil jari lunyuk. Orang panggil lunyuk. Hak ni panggil ke bahasa Arab. Hak ni ibham. Hak ni panggil ke apa ni? Hak ni panggil mugolan. Hak ni khinsir. Nah, dia ada sebut dalam Arab. Kalau dia jari ni ada tinggi rendah. Kita pandai. Tengok pada anggota dah. Tengok Tuhan jadi. Nak yak kata boleh fikir sini. Manusia kita ada hak halus. Ada hak tinggi sikit. Ada hak tinggi benar dalam dunia ni. Gak pengkat yang tinggi benar. Siapa kata Allah, Allah. Seperti arifun billah. Siapa makam bakal tinggi sangat dia. Ada setengah halus lagi, rendah lagi. Mana kita tengok awam orang-orang biasa. Tuhan tak sapa. Maya pun malah. Maya pun tak juga. Rendah sangat, halus sangat. Tengok sedikit tangan kita, jari tu. Lepas tu di jari kita ni, orang seorang ni tak suka. Orang tangan, cuba perhati semua, tak suka seorang pun. Orang tangan pesen turun kau ni, tengok ni boroh. Orang tua kata, tangan dia percaya tu, tangan dia percaya. Nah, tapi orang tangan tak suka ni. Orang tangan ni semua Allah Ta'ala tulis ya. 17 dengan 77. Isyarat atau nama Tuhan dah di tangan kita. Hak Tuhan kata, ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Yang mana-mana nama aku Tuhan kata, berdoalah dengan nama Tuhan tu. Bagi Tuhan tu ada nama-nama yang molek-molek, yang comel-comel. Doa, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Doa lagi. Ni, noyak tu di tangan kita ada nama tu. Lepas tu di orang tangan ni, macam ni ya ada. Orang terak tangan demo ni, pesen tak ada. Lepas tu boleh perhati. Itu perhati, noyak so ya. Ni, tengok ni. Tengok malam ni, noyak malam ni. Perhati pada anggota kita masing-masing. Noyak so ilmu kelak ke. Nah, perhati. Kalau jari clicking ni, duduk bawah pada jari ni, panggil apa jari pon ni, tak buat ni, panggil ni. Dia panggil ni apa ni? Dia panggil apa? Kalau masalah awak itu ke? Kalau masalah awak itu? No. Kalau awak demo bet tu, demo tu bukan jatuh. Demo tu tak tei, emonya K. No tu. Pasal awak tondo saja. Kalau bet ni apa awak main ni? Lagi tu harga dia mula perak mula. Faham tak masalah? Yes, no. Good morning. What ni? Ni, patut kalau jari ni. Ni bukan jari apa ni? Ni, perkong panggil apa ni? Ni. Kau ni apa panggil? Jari apa ni? Jari enam. Jari enam. Jari apa? Jari enam. Bukan panggil jari clicking. Ni jari apa ni? Ni jari mana? Tak reti budak lah ni, tak reti. Tak reti jari dia nak panggil tak reti dah. Jari anak. Ni jari besar ke? Ni jari apa? Jari tinggi ke? Orang tak panggil lah tu. Ni orang panggil jari clicking. Ni orang panggil jari apa? Ni jari manis. Ni orang panggil jari mana? Pada sana ni jari tinggi sau. Hei, mu panggil luar mana? Ni orang panggil jari manis. Ni panggil jari hatu. Ni jari hatu. Ni jari apa ni? Nak belajar buat jari lu. Ni dia panggil jari telunjuk. Bahasa Arab panggil ni khinsir. Ni jari kau mani. Ni jari hatu. Ni jari telunjuk. Ni jari kau ni? Ni apa? Itu jari apa ni?
Tak ana jari mana ni? Jari ibu. Apa tengok sini? Nah ni kita tengok ni ulama katanya memperhati di jari mu di anggota mana ni. Orang kita kalau jari keliki ni bawah dah jari mana ni. Orang ni kerja tak payah. Tapi kalau jumpa perhati di masing-masing. Kalau jari keliki ki sama dengan jari mana ni, orang ni saya makan payah. Dia berdomesa tu. Orang mana kalau jari keliki ki sama dengan jari mana sama tinggi. Orang ni susah rezeki hidup tak dunia, cari makan payah. Cuba perhati jari masing-masing. Aku ni kerja cari makan mudah ke tak aku nak. Kalau golek ke tua duk perhati mari, kalau jari clicking dia sama jari telunjuk ni, orang ni kerja, kalau cari kerja pun payah nak boleh duit. Kalau boleh duit pun tipu demo dia kata. Pas tengok dia ni, pas misalnya kalau jari clicking bawah pada jari mana ni, mana orang ni mudah. Aku tak kerja tak pada mudah kerja. Malah kerja. Tu domain lah. Perhati masing-masing. Tengok dia. Tu perhati pada anggota kita. Yasluhu patutlah ia idwan limaza kerana apa ia patut bagi gapo. Jari patut bagi pawe. Dah patut bagi gapo jari kita. Mata kita patut bagi gapo, layak bagi apa. Ke jari kita ni tangan kita patut bagi pawa. Ramah penguntina. Apa patut ya? Pergi apa? Pergi Quran. Pergi apa lagi? Pergi lepas dah Quran pergi apa lagi? Hak patut ni. Orang panggil pergi cok untuk cari kerja, untuk nak pergi makan kepada anak beranak, kepada keluarga. Ni orang panggil benda patut ni, pergi cok, pergi bajak. Kalau tak pasal cok, pergi bajak, pergi kalah. Kalah tulis, tulis. Ni orang panggil benda patut bagi tangan. Pas benda patut bagi mulut ke bawah? Baca Quran. Kita baca Quran asal. Lepas tu bagi mulut patut lagi. Mengajar, mengaji, baca wirid, baca hatu patut lagi mulut. Patut lagi ling, bersabar. Tengok anggota ni patut pergi gapo. Wa yunzaru lahu maza. Dan dipandangkan baginya bagi Edwin tu. Dipandai bagi dia. Tuhan jadi dia tu untuk pandai bermaza akan apa ia. Dah dipandai bagi anggota untuk gapo. Dah fa'ala hasabi zalika. Hasabi bukan hasabah atau hasabi. Fa'ala fahuwa maka ia gapo dia? Yakni tilikkan engkau kepada tiap-tiap anggota saat ni pada anggota engkau. Fa'ala ay fahuwa maka ia nazaruka ila kulli idwin min a'dha'ika yasluhu limadha wa yunzaru lahu madha. Tak tidak. Fa tu masuk pada mubtada mahzuf lah. Ala tu takluk suatu mahzuf di khabar mubtada mahzuf. Fa huwa maka ia nazaruka ila kulli idwin min a'dha'ika yasluhu limaza wa yunzaru lahu maza. Kainun adalah ia nazaruka ni ala hasabi zalika di atas sekira-kira dimakian itu. Dimakian mana? Ai an-nazari fi kullil idwi. Yang dipandangnya pada tiap-tiap anggota mu tengok ni tangan. Tengok tangan kita terjadi. Lepas tu tengok di hidung seorang. Tengok hidung tak serupa. Kadang hidung dia ni cotek puan mak salah arak cotek nak. Pas hidung setengah-tengah tu puan batinyo. Rupanya. Cuba tengok orang rupanya tengok ada apa tak? Hidung puan rupanya. Berarti hidung tak serupa. Hidung mak salah je cotek nak puan atau apa. Hidung arak je cotek nak sini. Je tinggi sini. Pas hidung puan kita kadang ada setengah. Hidung tak tinggal nak kadang keping dan nyawa tak ada. Tak apa. Berarti tak serupa nak yak ni kejadian Allah tu kita mikir. Kadang-kadang mata fuk kita hak luah pada. Kadang-kadang mata dia ni sipit. Dah tak? Tak serupa. Kadang-kadang mata dia ni hitam letup mata dia. Kadang mata orang ni campur mata putih dengan mata lino merah-merah basah. Tak serupa. Kadang kita tengok mak saleh mata biru, mata hijau. Ini Tuhan suruh kita fikir. Di anggota-anggota kita untuk fikir tu, Tuhan boleh buat belakang. Tuhan boleh jadi belakang. Mata biru, mata hitam, mata kuning, mata hijau boleh jadi belakang. Lepas tu kalau mata siapa bercelak tu, buat betul. Dah. Lepas tu tengok mata tengah tu masa. Kita dah kata dia tak ada tengok tu. Kau juling. Mata tak serupa. Hak ni juling, hak ni tak juling. Kan? Kadang-kadang
kecek pun tak support. Ni kecek kasar, ni kecek tak kasar. Kadang-kadang ni kecek lemuk, support alai buyuk. Kau ni kecek kadang sorok tu buat support ngak kau. Support juh tobo. Ha. Support sorok tak support. Kadang sorok ni, muak gerang muak. Ha, tak support tak? Tak support sorok dah ni mengidang, hak ni tak bocor dia. Tak ada belakang. Pada ada macam-macam lah. Kadang-kadang pisang gagak nanti kita kena fikir. Saya awak suruh kita mikir. Nak buat tetepo tu. Tetepo. Mun duduk apa? Aku duduk tidur. Mun nak pergi kan tu? Aku nak pergi jalan. Ni puak-puak telo, lepas tu puak telo, puak gagak je tak support. Saya buat belakang tu. Nah, tak support belakang. Nah, cara jalan tak. Orang jalan sengok gajah, orang jalan bak hima, orang jalan support dengan air, orang jalan support itik. Ada lah kan? Kalau jalan support gajah, sengok gajah je bak dah. Jalan buka dada tangan itu. Atau orang panggil lengok gajah. Kadang-kadang lengok hima, lagu mana? Ada juga. Dia tak support lengok tu, tak support tengok ke. Kadang-kadang ni jalan kapit punggung. Awak kapit punggung, apa nak? Puak kat. Tak support belakang jangan jalan. Kita kena mikir. Nak mikir kata tu hewak tu tak support. Tak support, maka kena mikir. Nak jatuh tu kuasa lah. Tasunuhu wa tahfizuhu. Atau baca wa tahfazuhu. Meliharalah engkau akan dia, akan al-idwah. Wa tahfazuhu. Dan menjaga oleh engkau akan dia, akan al-idwah. Mungkin jaga lah. Dek, kena jaga mata kita, jangan duduk seher. Kena jaga tangan kita, jangan duduk sekut dek. Ni kadang-kadang duduk sekut dek. Jangan risau weh. Ni tak pun nak sore-sore mula jadi lu. Dek, pusing tengok kandil tak ada kita tak ada kan? Jangan duduk sekut dek dek. Suka nak ya. Dek. Dah nampak alih-alih jangan. Aduh lado. Farijlu maka bermula kaki saat itu lil masyi, baca lil masyi. Farijlu maka bermula kaki kita, rijlu kaki kita. Kainun adalah ia, wasabitun sabitlah ia kaki, lil masyi bagi berjalan ia. Berjalan mana? Fi riyadil jannah, gi kepada segala kembung-kembung syurga. Kaki kita ni Allah Ta'ala jadi dia untuk berjalan di dalam kebun-kebun syurga satu hari. Lagi pula wa kusuriha, dan segala mahligai-mahligainya, mahligai bagi syurga. Kaki Allah Ta'ala buat kalau kita nak berjalan di dalam kebun-kebun syurga dan mahligai-mahligai syurga. Allah ni kaki kita nak jalan tempat-tempat ngaji, tempat-tempat halqah Quran dan tempat-tempat surau dan masjid-masjid. Kat tu kaman kata wallahu a'lam. Dah tengok ni pula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dah habis kat tu. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. Tengok. Allahu bermula Allah. Lafaz jalalah i'rab jadi mubtada tu. Allahu bermula Allah, yakni Allah Taala tu. Gapo buat alif lam pada Allah, yakni Allah Taala buat alif lam tu kerana nak farak di antara ilah al-haq wal batil. Bubuh alif lam pada Allah, salah ni pada lafaz ilah dulu, ilah. Nah, ada mau tanya ilah ni gapo ilah? Ilah ni Tuhan, ni ilah pun. Ni. Lepas tu buh alif lam tu jadi Allah. Jadi alif lam dua dah. Tu jadi nak. Dia macam mana? Lele wasal ni al. Ni jadi panjang dah. Al ilah ada. Jadi itu tak? Lele. Al payah nak baca al ilah. Buai ni tu baik. Nah. Wa hamzah ni kenapa? Ni orang panggil hamzah potong. Ilah pun
daripada aliha ya'lahu ilah. Mulai. Ilah yakni musdar. Kau tahu so. Dia mau tanya mudah kata Allah Allah, dia tasrih daripada musdar mana weh? Daripada fi'il madhi mana? Daripada aliha ya'lahu ilahan. Kama dia ilah ni Tuhan. Kama dia sebut ilahu ni nakirah. Nakirah masuk belaka Tuhan kita, Tuhan berala, Tuhan tokong, Tuhan pangkayu, Tuhan api seperti majusi berpegang, Tuhan matahari seperti orang Jepun. Dia semua pada matahari. Orang Jepun semua matahari. Dah setengah nak agama semua kan bulat. Setengah agama kita duduk di Suria sembah parak orang Tina. Ya'budu al-farad, yakni ya sembuhkan farad. Makna kata yang nak bini tu apabila nikah masalah dia mula-mula nak sembuh farad dia. Ni agama Durzi. Kalau kita duduk di Syam, orang panggil ada satu agama yang mengaku ya Islam tapi ya sembuh kepada farad. Ya'budul faraja, ya sembuhkan farad. Ilah mana? Ilah. Orang panggil nakirah ilahun. Tapi Allah daripada Allah jadi al-ilah, al-ilah payah buat leh. Jadi Allah, Allahu, Allah. Jadi tak buat leh dia Allah. Patu idgham kalam masalah dia Allah. Tu dia panggil tafkhim kalam. Tebal dia Allah. Asalnya Allahu, Allahu. Jadi tu alif leh dah ni. Buat hamzah ni. Wa hamzah ni idgham la dalam la, maka tafkhim kala Allah. Sebab tu wajib kena tafkhim lam yang ada pada masalah lafaz Allah. Kama dia buat alif lam kita ni panggil farqan bainal haqqi wal batil, kerana nak beza di antara Tuhan yang benar dan Tuhan yang bohong. Tengok. Allahu bermula Allah allazi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptalah Allah, telah menjadilah Allah, telah menimbullah Allah, telah mengadai Allah. Boleh masak nak tu? Allah mana? Khalaqa. Yang menjadi Allah, mencipta Allah, mengeluar Allah. Salah tak khalaqa yakni apa? Khalaqa yakni Tuhan menjadi daripada tak ada gi kepada dah. Tu makna khalaqa, boh keluar. Apa al-khalaqa? Makna al-khalqu, yakni Allah Ta'ala menimu. Ikhrajuhu minal adami ilal wujud, yakni Tuhan menimbulkan satu perkara daripada tak ada kepada ada. Apa makna al-khalqu? Yani wa huwa ikhrajuhu ta'ala minal adami ilal wujudi, yakni mengkeluar Allah Ta'ala daripada tak ada pergi pada ada. Itu makna khalaqa. Menjadi Allah as-samawati, akan 7 tala langit. Allah Ta'ala jadi 7 tala langit weh. Tuhan jadikan 7 tala langit. As-samawati jamuk daripada as-samai. Jamuk dia tu samaun, samawati jamuk anak. Semua makna tertinggi. As-samawati, nasak tu jamuk anak. Nasak dengan apa? Dengan kasrah kan? As-samawati akan 7 petala langit. Langit 7 lapis. Wal arda, dan menjadikan 7 tala bumi. Bumi pun 7, langit pun 7. Langit 7, bumi 7 Tuhan jadi. Mula-mulanya Tuhan jadi langit bumi. Jadi bila lagi? Belum pada tu ada lagi nah. Tuhan jadi langit ni bumi ni belum daripada Allah Ta'ala jadikan magi ada lagi. Tapi dikirakan umur langit bumi ni kira apabila Allah Ta'ala menturunkan Adam dan Hawa kepada alam dunia ni, baru Tuhan bila umur dunia. Tapi dunia ni Allah Ta'ala jadi apa? Jadi dia ni belum daripada jadi magi ada lagi. Malah. Sebab ketika ada duduk dalam syurga tu Tuhan lepas tu memainkan dengan iblis, kali dengan ular, makna dunia ni sudah ada dah. Dunia ni ada dah. Dunia ni sudah ada, Tuhan sudah jadi dah. Kata kamu dia Allah Ta'ala lota. Sebab Allah Ta'ala apa? Sebab tu ada hawa deraka. Sebab pucuk yang makin wakhludi Tuhan lepas hatta mai ke dunia. Ini kita boleh kata dunia ni ada sebelum pada ada lagi. Lepas tu dikira umur dunia, yakni selepas daripada Allah Ta'ala menjatuh menturun ada dengan hawa dalam dunia. Belum ada tu Tuhan tak kira umur dunia. Belum ada tu Tuhan tak kira umur dunia. Lepas tu ada ambil situ sampai mari sini. Ada mari siapa daripada ada 1000 tahun, Nuh 1000 tahun, Nabi Syih, Nabi Ibrahim turun, mari siapa ke Nabi kita? 1000 yang ke aneh. Perak 1000 ke aneh. Makna dunia ni umur yang sudah lepas ni 1000 tahun dah. Lepas tu bangkit Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam 1000 yang ke aneh.
Makna kata Nabi kita, makna tu dunia tu umur sudahnya 9,000 tahun. Pas Nabi kita mati berapa dah? 1444. Bermakna kata dunia bila ambil situ mai sini 7,440 tahun dah sekarang. Bila umur tu, Nah, tengok. Wa anzala, dan telah menurung ya Allah minas samai, daripada langit-langit sana. Allah Ta'ala buat turunkan daripada langit-langit ma'an, akan air hujan. Allah Ta'ala buat turun daripada langit, daripada apa? Daripada air hujan yang diwakili orang yang kerja tanggungjawab duk cara air hujan, yakni kena kepada Mikail. Baik tak? Orang bertugas yang Allah Ta'ala tugas kepada orang cara buat turun air hujan daripada langit ialah Mikail. Tuhan buat turun pada langit sana itu ialah daripada air hujan. Fa akhraja bihi, maka mengkeluar ia Allah, maka bawa terbitlah ia Allah bihi ai bil ma, dengan sebab hujan turun daripada langit. Allah Ta'ala buat terbit ke apa? Allah Ta'ala buat keluar ke apa? Minas samarat, buat keluar daripada segala buah. Tuhan buat terbit daripada bumi dengan sebab air yang turun daripada langit. Daripada langit tu turun air hujan, maka Tuhan buat terbit daripada segala buah-buahan ni, buat keluar daripada bumi tu, daripada buah-buahan dengan sebab hujan turun. Dah rizqal lakum, keluar tu daripada bumi tu dengan sebab hujan tu turun ni. Rizqal lakum, akan rezeki bagi kamu. Hujan turun mai, marah mampu be pakai kayu. Ya, tengok kau marah kuat kan eh. Kayu mampu be, dia mampu be. Kadang-kadang tak ada juga mampu be. Pokok kayu tu mampu, pokok kayu ni mampu dah. Apabila Tuhan turun ke hujan, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Terutama dia tumbuh-tumbuhan ni, seolah katanya Tuhan nak mengeluarkan bagi kita rezeki kita. Tumbuhan tu, tumbuhan agak kakung boleh jual. Tumbuhan wah tani, boleh jual. Tumbuhan wah apa? Wah lasak, boleh jual. Tumbuhan wah dia boleh jual. Tu dia panggil rezeki kita. Tapi asbab melalui ujian turun, tumbuhkan tumbuhan, maka tumbuhan tu kita boleh jual, boleh nego, jadi rezeki kita. Tengok ngotang kan getah. Kalau gugur orang tak motang, getah tak tu baik. Kalau kacang motang punuh getah. Kan? Orang motang tika tak gugur, dah gugur musim luruh. Dah musim luruh dia tak motang dah getah. Kan? Motang orang panggil ketika tu baik mana kalau motang, yang ni lepas boh ni. Lepas boh ni getah tu baik ni. Sebab orang panggil sejuk udara apa, sejuk hujan pun kurang dah ni. Allah ni getah tu baik ni, lala ni. Kerana dia sejuk lagi pula orang panggil air pun dia penuh dah lepas minggu. Wasakhara lakumul fulka, dan mempermudah ia Allah. Bahasa ni je. Wasakhara, dan mempermudahlah ia Allah lakum bagi kamu ayuhan nas, hei manusia. Al-fulka, akan fulka. Apa fulka? As-sufuna, akan segala kapal-kapal laut. Allah Ta'ala mempermudahkan bagi kamu segala kapal-kapal. Kapal-kapal laut duk jalan dalam laut ni. Dia mempermudah. Yakni Allah boleh berlari hendak kau tu. Dulu kapal layar tak ada kapal nying weh. Masa 42 tahun dulu, orang tua kita pergi Mekah kapal nying. Dah kapal layar, bakal layar besar tu. Lepas tu tengok angin lekno, angin hadak hilir, maka pulahkan kau layar hadak hilir. Kalau angin hadak ulu, pulah hadak ulu. Kalau angin hadak jatuh, pulah hadak jatuh. Angin itulah yang membawakan kapal pergi sampai ke Mekah. Dulu ini tak ada. Masa 40 tahun dulu, fok-fok naik orang tua kita nak kapal naga, di tahun naga. Di tahun naga, lepas tu nak boleh naik tu lah. Kada fok ngata minggu-minggu duduk naga. Minggu-minggu duduk naga, kerana tunggu kapal Mekah nak mari. Kadang-kadang tunggu gimmick dah. Opok kelan dah. Dia mau kata klik Mekah dah weh. Dia mau sapa kita. Dia tunggu di kale-kale. Mana? Di kale di tong sana. Tunggu situ. Stik apa-apa. Bukan lagi weh. Tunggu lagi. Lepas tu kapal masa tu pakai ini? Tak ada pakai ini. Pakai layar. Pakai layar panjang besar tu. Angin hulu, atak layar alik hulu. Tepuk kapal lagi. Alih hilir, hanya namai semua tu. Orang panggil modi dengan layar. Lepas tu, orang tua ceritanya, masa tu duduk tah kapal tu, dan kapal 3 lapis. Kapal 3 lapis, bining tah tu lah, kada beranak tah kapal, kada mati tah kapal, menikah tah kapal. Sebab lama, duduk tah kapal tu bulan-bulan. Kada setengah tu 20 hari, kada setengah sebulan lebih. Duduk tah kapal nak pergi sampai ke Mekah. Kapal dia siapa dia mempermudah kapal tu? Ialah Allah mempermudah. Kapal dia kapal sebab apa boleh dia tak gelap? Sebab angin. Tapi boleh.
Ni kalau kita kaji ni bicara apa? Sebab apa perahu dia tak gelap. Nah, perahu dia kapal mau nak jangan tembuk. Lepas tu kapal boleh berlayar ke dalam air sebab apa? Sebab angin duduk dalam dia penuh. Apabila angin duduk dalam dia penuh, maka angin tu tembur dia tak boleh gelap. Pasal apa dia menjalankan daripada hakikat? Ialah Allah Taala mempermudah jalan di tengah-tengah air. Tu mana tahu wasakhkhara lakumul fulka yang apa? As-sufuna. Sufuna jamak daripada safinah. Wahida. As-sufuna jamak daripada mufradnya safinah. Perahu dan kapal laut. Kenapa Tuhan mempermudah bagi kamu belayarkan kapal ni? Litajriyah. Supaya berlari ia dan berjalan ia perahu dan kapal laut ni fil bahri, di dalam tengah-tengah laut. Berjalanlah ia di tengah laut. Kapal tu berjalan di tengah-tengah laut deh. Gapo dia? Jalan di tengah laut supaya berlari ia as-sufun fil bahri, di tengah-tengah laut, birrukubi wal himli, dengan kedera lagi pula dengan tanggungi. Deh, tengok kapal ni siapa dia weh? Bi amrihi, mudah berjalan kapal-kapal di tengah-tengah laut. Tengah laut tu duk mengkederakan bagai-bagai, duk muatkan bagai-bagai ni. Bi amrihi, berjalan tu tajri tu. Bi amrihi, bi iznihi, dengan izinnya, izin Allah. Lah ni kapal air tak ada dah nak pergi Mekah, cuma hantar barang. Baru ni kita hantar barang, faham tak? Gagu barang di Judah. Dia mau pergi Judah tu dah beribu kilo. Pergi Judah. Orang panggil sup gapo saya tak ingat orang panggil. Dan kalau kita pergi Judah tu dia ada satu tempat besar, luas beribu kilo, jual barang tangi dua. Ni kapal kita beli klik ni. Kapal beli klik ni, jadah ni patut krisi Arab ni. Kita beli sana harga kali ngata 30,000. Kali ngata tu barang dengan ngata. Lepas tu kita wi tok seh tu wi kepada orang duk kerja masak-Allah, ngai atas barang. Nah berong kabu. Nah wi dia 30,000. Berong nah. Barang siapa lama no dia kata tengoklah kalau kontena. Kontena besar ada muat tah belakang bagi puang 18 huda lah. Kontena tu dia boleh bawa barang letu saat ni isi dalam tu boleh hanya kira barang dalam tu penuh tak penuh sekiat kita kata penuh lebih kurangnya ia melakanya apa? Harga dalam 3 juta. Barang duduk dalam tu semua tu harga 3 juta. Lepas tu ambil satu kontena daripada Judah, mari turun di Bakok tu dah. Maka di Bakok naik di kapal ais itu tu mah wangi dah. Kontena muat kereta klip mari. Mari mau kita hantar barang kok Bakok ke tengah kena kok surat kau hantar ni. Hantar mai siapa mau kita tanding kok jalan kok hanjana dah. Habis barang kontena dia turun pergi Malaysia heret nak pergi ulang. Tu borisak kontena. Dah berapa masanya? Masa heret dengan kapal laut tu ialah masa sebulan lebih. Tu Tuhan menjalani dengan izin Tuhan. Wasakhkhara lakumul anhar, dan mempelari dan mempermudah bagi kamu hai manusia al-anhara, akan segala sungai-sungai. Allah Ta'ala mempermudah segala sungai-sungai. Sungai anhar jamak daripada nahrun, segala sungai-sungai. Tengok sungai Tanimik daripada Noi. Sungai Tanimik daripada kalau kat itu kemarin. Situ bukan kucur lagi, noh yang manglik Malaysian. Sungai Tani yang main belah balik noh, balik Kedah noh. Kucur ya dek nung tali je. Bagi kita nak tengok bagi kalau kat ni umbi ke hujung dah noh yang manglik Malaysia lagi sungai ni. Kamar ni siapa dia mempermudah berlarikan air di dalam kalai dia ataupun dalam apa dalam lorong dia? Allah Taala mempermudah. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar, dan pula mempermudah Allah Taala sani akan dua matahari dan bulan. Akan matahari dan bulan daibaini. Mana apa daimai? Jariyaini, berlarilah kedua-duanya, yakni asy-syamsu wal qamar, berlari fi fulkihima, pada falak bagi kedua. Fi falakihima, pada falak bagi keduanya. Apa falak? Yakni pada jalanan bagi keduanya, kedua matahari dan bulan. Faham tak? Fi falakihima, apa falak? Fi falak, yakni falakihima, yakni pada jalan-jalan bagi keduanya. Kali tadi fi fulkihima, pada falak dan jalan-jalan bagi dua. Baca falakihima. Tak apa kita nak jamaknya baca fi fulkihima, pada falak bagi kedua. La yuftarani, tak boleh nak direka-rekakan akan dia. Tak boleh nak reka-rekakan dia.
Dah. Wasakhkhara lakumul lail. Dia boleh reka matahari dah? Tak ada. Siapa dia boleh tarik matahari? Tak ada. Sebab tu Nabi Idris kata, Jibril, aku nak minta nak langit kalian. Dia mau nak apa? Jibril tanya Nabi Idris, mau nak apa atas langit? Aku nak tengok matahari jalan baik mana. Mau bertengok mu dia. Nabi Jibril kata nak langit ke. Nak minta doa tu, ya Allah, aku minta laku langit kali untuk tengok jalan dia matahari, falak matahari tu jalan baik mana. Dah. Jibril kata nak sungguh, nak tengok. Jibril akan masalah Nabi Idris naik ke langit. Lepas tu tengok jalan dia matahari, falak matahari tu. Lepas tu tengok Zuhir tu tak nampak kita tengok mata kaca. Pergi nak sana ni dah. Nampak malaikat duk tarik ke masalah matahari tu 70,000. Dia supaya dengan tali, tak tali, tarik malaikat. Hari-hari. Hijau malaikat duk tarik matahari ni 70,000. Oh lagu ni Nabi Idris kata. Tapi kita tengok Zuhir dia ni, dia duk lindung dengan matahari, lindung dengan awal, lindung dengan langit tamu, langit dua tak nampak lah orang duk tarik tu. Pas matahari ni dalam kitab Buriyatul Tulab dia kata matahari duk langit yang apa? Kata setengah ulama tu, duk langit di sana langit yang 7 ni. Langit tamu dengan langit dua jalan ni 500 tahun. Langit kedua dengan langit 3 500 tahun. Langit 3 langit 4 500 tahun. Berapa ribu tahun lah kalau jalan ni. Tapi matahari duduk di sana, langit yang 7 lagi. Palak tu kita tak nampak malaikat tu tarik dia tu. Wasakhkhara lakumul lail, dan mempermudah Allah Taala bagi kamu al-lail, akan waktu malam. Kenapa Tuhan mempermudah bagi kamu waktu malam? Tengok jangan tidur. Litaskunu fihi, supaya tidurlah oleh kamu, supaya mendiamilah oleh kamu, supaya rehat oleh kamu. Fihi, padanya, pada Allah, supaya kamu rehat, kamu mendiami selepas dah sekian hari, kamu duk kerja letih penat, maka lek malam tu jadi untuk kamu rehat, mendiami lah waktu malam. Wan nahara, atahda al-laila, wasarkha lakumul lail, wasakhkhara lakumun nahar, dan Tuhan mempermudah bagi kamu siang hari. Yusri, kenapa Tuhan mempermudah? Litabtagu min fadlih, kerana menutupi oleh kamu. Tutupi siang hari kerja tu, kerja ni, buat ni kerana min fadlihi, daripada limpah kurniaannya, kurniaan Allah. Kamu cari makan dalam waktu siang hari, cari tu, cari hak ni nega, hak ni kerja, hak ni motong, hak ni menebak, hak ni makan pohon nebah, hak ni pikul kayu getah dah. Tutup kah? Daripada limpah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kamu. Tengok pok negara lelaki ni. Ya no Syafi'i negara lah ni. Negara ni. Ya. Fadli. Negara Farid tak ada. Baik. Tengok. Tuhan jadikan kita, jadi langit bumi tu jadi langit dan bumi untuk kita. Nah, boleh seduk dengan langit bumi. Pasti kita lah ni. Nah, sebab apa kaji dunia, sebab apa orang panggil boleh duduk dalam dunia. Dunia ni jauh kita daripada matahari. Adapun daun angkan dan pun hak nak duduk tak boleh panas duduk dekat matahari. Lepas tu pok kaji dunia, pok lah siapa yang ada daun angkan, daun sup, daun perenghan. Lepas tu lok bayi ni, kita ngaji sawaca kan. Ingat deh. Dan mocok mohok Dan kali kita ngaji orang panggil cakawan hang ni Lepas tu duduk musim matahari tu ada daun angkan, daun put, daun perenghan. Lepas tu daun semua tu bitai-bitai tu nak duduk tak boleh sebab panas dekat matahari. Tapi dunia sebab apa manusia boleh hidup? Benda-benda menyawa boleh hidup sebab yang panas tu kurang, boleh hidup dalam tak panas sangat. Lepas tu siapa dia menjadi? Allah Ta'ala menjadi. Lepas tu kalau kita ngaji dalam sabaca, dia kata dunia musingkan matahari. Bukan matahari musing dunia. Tapi kalau kita tengok dalam Quran, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, zalika taqdirul azizil alim. Dan bermula matahari itu tajri berlari ia li mustaqarril laha, bagi ketetapan baginya matahari. Makna kata matahari ni duk musingkan dunia, bukan dunia musing matahari. Tapi hak kaji ia daripada ulama dunia, daripada fuqaha falasifah, dia kata lok ni dunia ni kalau musing diri sendiri, dia jadi welapin nengwan ji sisi comong, jadi 24 jam. Tapi kalau dunia ni musing matahari, hak tu jadi masanya setahun nempi. Lepas tu kajian dunia.
Tapi kalau kita tengok dalam Quran Allah kata wasyamsu tajri, dan bermula matahari itu berlari ia matahari. Deh li mustaqarrillaha, bagi gawa, bagi ketetapannya tetap matahari, li mustaqarriha zalika takdirul azizil alim. Hak tu takdir Allah tu, Tuhan takdir. Tengok molek. Kemudian Allah Taala perbalik kata syarah ayat kata sini, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala menjadi 7 tala langit, 7 tala bumi. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Mudah-mudah kecek. Langit. Kalau kita kecek bahasa Jawi, langit. Langit dengan langit tak lupa. Langit noh tah kepala kita. Kalau langit ni. Saya mulai. Keluar Jawi. Kalau sedek, hot ni. Kalau tak sedek, otak kepala. Langit. Langit ni 7 lapis. 1, 2, 3, 4, 5, ni 7. Langit. Ni. Dekat itu. Dah. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Allah Ta'ala allazi khalaqas samawati wal arda, menjadi mencipta akan langit dan bumi 7 lapis wa aujadahuma, dan mengada menimbul. Ia Allah huma akan kedua akan as-samawati wal ard. Tuhan menimbul minal adam, daripada tak ada. Asal langit tak ada, bumi tak ada, patut Tuhan menimbul pada tak ada, gi kepada ada. Orang panggil asal benda tak ada, orang panggil asal benda ada, mari tak ada. Bumi, langit, kita semua orang panggil asal benda tak ada, mari tak ada. Ada, mari tak ada. Apa kita ni? Ada, mari tak ada. Bumi ada, mari tak ada. Langit ada, mari tak. Orang panggil benda yang ada, mari tak ada. Orang panggil minal adam ilal wujud. Siapa dia mengada pada tak ada, pada ada? Allah. Wa anzalal matara, dan menurung Allah al-matara akan air hujan. Air hujan. Tu berapa. Lepas tu kita tak berjaga nak tengok hujan manik, hujan batu. Kalau kita duduk negeri Arab belum pada turun himat, dia turun hujan batu dulu. Dia turun hujan batu dulu dalam besar ni. Kadang-kadang besar ibu kaki, kalau besar ibu kaki tu turun tah kepala orang mati. Tapi kalau kodan ni turun tah perabang, nah, dia tak pecah lagi. Kalau besar ibu kaki pecah rata. Nah, hujan manik dia panggil. Kemudian waktu turunkan air hujan minas sahabi, daripada awal tu. Sebab ketika kita nak kapal tubai, duk bawah kita hujan apa basah. Tapi nah, diuming kapal tubai kita duk tepi tu, ketika bawah pada awal nampak basah hujan turun, kita nak tu hujan nak turun dah. Lepas tu naik atas sikit dah. Kapal tubai tembak, diuming kapal tubai basah. Bawa naik lek sana awal, hujan dah. Sebab air hujan tu hanya jadi ya di awal-awal. Ni nak tahu kudrat Allah. Air duk mana? Turun mari berah siapa jadi boh, hanyut habis humah-humah, hanyut habis kan bukit-bukit utuh habis, lagi pula utuh humah-humah. Ai mari dicak awal. Hak ni kerja Allah, kita fikir tak sapang otak kita. Ai tu baik, ai hujan tu baik pada awal. Lah sana awal kita nak kapal tak asal lah. Hujan ada lah. Dak latah pada awal tu dia jadi terlemok, kita tengok nampak mok baik. Hujan tak ada lah situ. Hujan dekat bawah awal. Dah. Sebab tu dia kata wa anzalam al-matara minas sahab, daripada segala awal-awal, fa ahya, menghidup Allah bihi ay bil matar. Tuhan menghidup dengan air hujan ni, hidup dah al-arda akan bumi. Tuhan menghidupkan akan bumi dengan sebab air hujan tu. Bumi hak mampu lama-lama, hak matilah, mengekahlah pian marah. Kita tengok bumi ke bendai, tengok dah tanah ke bendai. Pian hujan tak turun lama-lama, nampak mengekah, tak ada tumbuh pok mampu pupuk dah. Tapi Allah Taala hidup bumi yang mati, bumi yang mampu dengan sebab air hujan. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, selepas daripada mati bumi. Wa akhrajalakum minha arzaqakum, dan Tuhan keluar bagi kamu daripadanya pada bumi itu ka arzaqakum, rezeki kamu, wa zallalalakum asufuna, dan Tuhan mudah bagi kamu segala kapal-kapal laut, perahu ni litasira, supaya berjalan ia asufunu fil bahri, di tengah laut, bi amrihi, yakni bi iznihi, dengan izin Allah. Kenapa berjalan kapal laut? Yakni limanafi'ikum, supaya dapat menafak kamu gawa. Atau barang dengan kapal air, atau jadah dengan kapal air, ragu barang dengan kapal air, pokok pergi Mekah barang banyak-banyak, tak padan dengan kapal tu, ragu dengan kapal air. Tu nafak kamu. Nah, lagi pula wazallalakumul anhar, Tuhan permudah bagi kamu segala sungai. Kenapa sungai sekarang dapat permudah? Lisuya dawabikum, supaya kamu dapat boleh minum kepada binatang-binatang kamu. Binatang kita duduk tepi sungai, kan lembu-lembu kita tamat, lepas sungai kita cebok air sungai ataupun sungai itulah. Ada pun tebing tak ada sangat. Uta kita, lembu kita, kebab kita pergi minum dengan air sungai tak ni.
kan? Li suqya dawabikum wa zuru'ikum, dan pula cocok-cocok tanah kamu. Tanah kami kata tanah kamu hak tepi sungai supaya tanah jagung kawasan padu kan. Kenapa tanya jagung tepi sungai? Mudahnya nami air sungai tu jeruk ke jagung-jagung kan. Tu mana nafak guna air kamu. Lagi pula wasairi manafikum, dan segala daripada nafak kamu. Ha tengok. Kamu ada lafaz Allah, kita nak penting sini. Ni orang panggil lafaz Allah. Nah, apa dia? Al-Ismul A'zam. Nama yang terbesar. Alal qawli mu'tamadin. Di atas kaum mu'tamad daripada ulama, ini nama Allah yang besar. Nama Allah yang tinggi. Nama Allah paling lebih daripada hak 99. Nama ni lah hak paling tinggi sekali. Orang panggil apa? Li'annahu yadullu ala dhatil wajibil wujud. Karena pun nama ni tinggi sangat, ulama kata. Daripada Ar-Rahman, hak ni tinggi lagi. Ar-Rahim, hak ni tinggi lagi. Al-Ghafur, hak ni tinggi lagi. As-Sabur, hak ni tinggi lagi. Kenapa? Li'annahu yadullu ala zatil wajib bil wujud. Karena nama Allah ni, seka ni, ia tunjuk di atas zat yang wajib ada. Hak lain tak tunjuk wajib ada. Kamada fa'udkhilat al. Maka dimasuk alih la pada Allah. Fi lafzil jalalah farqan bainal haqqi. Karena nak beza di antara Tuhan sungguh, Tuhan kita Allah. Wa bainal batil Tuhan bahu, yani as-sanam. Kamada asal Allah mushtaqun min ilahin. Di istiqaq diambil daripada lafaz ilah. Berarti molek. Ini penting bagi kita ni. Kita dah sebut Allah, Allah. Mari mana tempat ambil kelai mana ni? Berarti molek. Kita kata Allah, la ilaha illallah. Mari mana kalimah ni? Tubik daripada mana kalimah ni? Masdar dia daripada mana? Ilah daripada dah. Huwa masdarun min aliha ya'lahu ilahan. Daripada kalimah Arab tasrihnya aliha ya'lahu ba fa'ila yaf'alu, yakni Fatihah. Fatihah apa? Alima ya'lamu. Haliga apa? Aliha ya'lahu, alima ya'lamu. Ha tu mustaq dia. Tepat ambil dapat lafaz Allah, daripadanya aliha ya'lahu ilahan. Kemudian ilahan tu ambil pada aliha ya'lahu ilah masdar. Kemudian summa udkhila al. Kemudian dimasukkan al. Kemudian jadi macam mana? Al-ilahu. Namanya masalah namanya al-ilah. Lepas tu kok mana bunyi Allah tu? Asalnya al-ilahu. Fasukilat kalimatu al-ilah. Maka diberatkan kalimah al-ilah ketika masalah dia berat. Arab kata al-ilah. Al-ilah berat. Apabila berat, fa'uzifati hamzatul qat'i. Maka dihazahkan hamzah qat'ana. Ni hamzah. Hamzah lagi ilah. Weh tu baik. Ni. Weh tu baik hamzah ni. Jadi Allahu. Allahu. Jadi tak? Allah. Allahu. Panggil tak? Apabila weh hamzah tu baik kerana berat weh rata-rata al-ilah. Oh berat hamzah kotak di sini. Weh hamzah tu baik dia. Allah. Allahu. Allahu. Bunyi tak? Bunyi Allahu. Siap apa tu dah? Tumma huzifatil lam. Dibuaikan apa? Cama dia dibuaikan la ni. Ni buai ni. Buai alih. Bukan la, buai alih lu. Alih pada alih la tu. Buaikan alih. Nak al-ilah buai alih ni alih ni. Buai ke alih min hamzatil wasli, daripada hamzah wasal. Alih tu daripada hamzah wasal lah. Qasara jadi Allahu Allahu summa udghimatil lamu. Kemudian dimasukkan la pertama la dah. La hamzah wasal, kemudian masuk dalam la bagi lafaz ilah. Bunyi nak qasara Allahu Allahu. Kemudian fawajaba tafkhimul lam, bagi Allah wajib kena tafkhimnya nak Allahu. Kau dah tu dulu. Panjang tu ni. Tapi benda penting tu benda bukti tu.